Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita alhamdulillah sampai ke penghujung surah Nuh, dan juga kita dah bincangkan hari itu. Yang terakhir kita ambil adalah ayat ke-21 sampai 24. Itu berkenaan bagaimana Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kaum dia mengingkari Nabi Nuh ini sendiri, dan juga mengikuti orang-orang yang tidak menambah pada harta dan juga anak pinak orang yang mengikuti ini tadi kecuali kerugian. Dan golongan, ada satu golongan yang kerja dia menyesatkan orang ramai, dan mereka tipu daya yang besar, dan mereka berkata, janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, iaitu jangan kamu tinggalkan Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nas. Yang mana kita kata dalam riwayat Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari menyatakan bahawa itu adalah nama-nama bagi berhala-berhala kaum Nabi Nuh AS, yang asalnya ada nama-nama orang-orang soleh di kalangan Nabi Nuh punya kaum. Cuma lepas orang tersebut mati, lalu diilham kepada mereka oleh syaitan supaya mereka buat patung-patung, dan juga dengan dinamakan dengan nama orang tersebut. Lalu atas permulaan hormatilah, kan, macam selut dan sebagainya. Semua sama. Semua sekali. Dia mana diorang ni benda tadi macam berhala ni actually even dalam sampai sekarang ni, macam Saint Peter lah, Saint John dan sebagainya di sisi orang Kristian, atau macam Dewi Kuan Yin, Dewa Kong Long, benda kan yang orang Cina buat kan. Macam dewa yang tu kan, yang pakai pedang tu, actually dia tu bukannya dewa asalnya, dia manusia. Dia yang pedang besar tu kan, yang janggut gitu kan. Kisah hidup mereka ni manusia, dia manusia, lahir dari perut wanita, tapi diagungkan, dipertuhankan selepas daripada kematian mereka. Mula-mula orang hormati, kemudian orang sanjung, kemudian last sekali jadi dewa, tempat permintaan dan sebagainya. So kita kata benda berkenaan kita dah bincangkan, dan di sini di akhir perbincangan kita hari yang lalu adalah Nabi Nuh alaihissalam menyatakan bahawa semua benda berkenaan, baik berhala itu atau golongan yang sibuk untuk mempertahankan adat istiadat berhala tadi, mereka telah waqad adallu katsira, mereka telah sesatkan ramai, ya Allah. Wala taziz zalimin illa dhalala, maka ya Allah janganlah kau tambah pada orang yang zalim kecuali kesesatan. Dan ini akhir perbincangan kita yang lalu, bagaimana Nuh alaihissalam dalam potongan yang terakhir itu dia mendoakan berdoa kepada Allah Taala supaya janganlah engkau ya Allah tambah pada orang yang zalim tadi, melainkan tambah sesat. Dan kita kata benda tadi kembali kepada perintah Allah Taala, kerana Nabi Nuh alaihissalam ni dia sabar, dan dia bertahan untuk tidak mendoakan keburukan pada kaum dia, dan tempoh dia panjang 950 tahun dia bersabar, berdakwah dan sebagainya. Dan sehinggalah Allah Taala, bila Allah Taala turunkan dalam surah dalam surah Hud ayat 43 kita bincangkan hari itu, mana Allah Taala nyatakan wahai Nuh, tidak akan beriman dari kaum kau kecuali siapa yang telah beriman. Ya Nuh, mana tak akan beriman dah lepas ni kecuali orang yang beriman saja. Di situlah Nuh alaihissalam zahirkan doa dia, minta Allah Taala jangan tambah orang zalim kecuali melainkan tambah sesat. Mana, dan kita kata memang manusia ni, kita kata dari masalah kezaliman dia Allah Taala jadikan apa dia buat penyebab kepada apa berikutnya. Jangan kita kata Allah Taala paksa, tak, Allah Taala tak paksa. Siapa zalim dia dapat hukuman tadi, siapa tak zalim takkan dapat dia kepada doa Nabi Nuh alaihissalam tadi. Mana doa Nabi Nuh kepada orang yang menzalimi orang lain, yang zalim, yang berterusan dengan syirik dia. Siapa tak syirik maka takkan sesat. Jangan kita salahkan Allah Taala, kita kata ni Allah Taala lah bagi aku sesat, tak ada. Dan Nuh alaihissalam di sini timbul masalah Imam Alusi dia bahas kat sini, dia kata pelik macam Nabi Nuh alaihissalam boleh mendoakan untuk kaum dia kesesatan, sedangkan kaum dia nak perlukan hidayah. Sebenarnya apa yang doa Nuh alaihissalam tadi sampai bila akhir selepas mana takkan nak beriman dah, baru dia didoakan untuk perkara tersebut berlaku. Dan actually doa dia umum, bukan ditujukan kepada orang A, B, C, nama sekian. Tak ada, dia tak namakan si fulan ya Allah jangan bagi dia hidayah, tak ada. Bahkan Nabi Muhammad tak pernah doa macam tu. Bahkan doa yang diletakkan adalah general kepada orang yang kufur dan ingkar perintah Allah Taala sahaja. Siapa langgar, maka ya Allah jadikanlah apa pelanggaran mereka buat tu jadi sekian. Bukannya atas dasar Allah Taala paksa mereka untuk terima kesalahan tadi. Baik.
kita sambung ayat ni, hari ni Dan di sini diterangkan kenapa Nabi Nuh AS sebenarnya bukan doakan untuk mereka sesat, bahkan mereka dihukum oleh Allah Ta'ala dengan kesalahan mereka sendiri. Allah Ta'ala nyatakan ayat 25 sampai 28 sampai akhir surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, mimma khati'atihim, dari sebab apa, berpunca daripada apa yang merupakan kesalahan-kesalahan mereka, daripada apa yang mereka salahkan, kesalahan mereka. Wa quri'a, dan dibaca juga mimma khatayahum. Mana khatayahum? Kesalahan-kesalahan mereka. Khati'atihim atau khatayahum. Kalau khati'at, maksud dia diambil dengan jamak muannas salim. Belajar? Pernah belajar? Pernah. Angguk je. Angguk. Okey. Kalau khataya, dia jamak taksir. Khati'ah juga. Dia daripada khataya. Ini biasalah kita belajar kan. Muslimun, muslimat kan. Kita belajar lah, tapi terlupa. Biasalah. Jadi, dua-dua jamak tadi berlaku untuk kalimah tadi. Maksud dia sama. Itu kesalahan-kesalahan mereka. Dari sebab apa kesalahan-kesalahan mereka? Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Mereka dibenamkan. Ai min kathrati dzunubihim. Itu daripada sebab banyaknya dosa-dosa mereka. Wa utuwihim, dan kederhakaan mereka. Wa israrihim, dan kedegilan mereka. Ala kufrihim, di atas kekufuran mereka. Wa mukhalafatihim rasulahum, dan penentangan mereka terhadap rasul mereka. Apa Allah Ta'ala buat? Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Mereka ditenggelamkan sebab apa? Kesalahan mereka buat. Bahkan itu sebab kena faham qadar. Saya pernah jumpa di 3-4 orang lepas belajar. Kita kata dalam masalah akidah umat Islam ni kena faham. Bila anda belajar akidah, anda jangan belajar akidah berkenaan dengan tajuk Allah Ta'ala di mana sahaja. Ni banyak orang kadang-kadang bab Allah Ta'ala di mana dia lulus. Kan Allah Ta'ala di arash, tak ada hal. Dia Ar-Rahman Arsyis Tawa, dia boleh bincang. Dia memang faham betul. Tapi bab qadar gagal. Bila kena musibah tertongging. Kan macam apa nak jadi dia jadi macam tu. Benda ni bahaya. Sebab apa tahu? Sebab masalah qadar ni adalah antara masalah besar. Dia termasuk dalam rukun-rukun iman. Bahkan dia adalah dia akan reflect kepada tindakan kita. Dan berkaitan dengan tajuk qadar ini ada kaitan dengan tajuk Allah Ta'ala tadi. Mana kita kenal Allah Ta'ala dengan sifat dia alim, hakim, khabir. Dia maha mengetahui, maha luas pengetahuan, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. 3 sifat tadi. Siapa kenal 3 sifat ni sifat Allah Ta'ala, dan dia tahu Allah Ta'ala bersifat-sifat berkenaan, dia yakin Allah Ta'ala sifat tadi, dia akan berjalan kat dunia tak pernah bimbang apa-apa. Tak pernah rasa gundah gulana. Kena musibah dia senyum, dapat baik pun dia senyum. Tak ada sebangga diri. Dia tak ada. Pasal apa? Pasal dia tahu Allah Ta'ala ni alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana, khabir, maha luas pengetahuan. Mana benda ni kita ada aplikasi tadi dengan Allah Ta'ala tadi, benda ni kena apply. Kalau nak kata orang tu, kita kata belajar tauhid, kenal Allah Ta'ala, bab berkenaan dengan apa? Istiwa, dia belajar. Bab benda ni tak belajar, dia gagal. Percayalah cakap saya. Pasal banyak orang kadang-kadang bab macam ni dia tak boleh nak consume lagi. Dia tajuk macam ni, contoh macam berlaku dalam hadis Sunan Tirmizi. Saya buka ke depan ni. Dia Ibnu Dailami, dia telah jumpa sahabat Nabi SAW. Ma asabaka dia tabi'in. Dia nama dia Ibnu Dailami. Dia gelaran dia, nama dia terkenal Ibnu Dailami. Wa ma asabaka kot Musnad Ahmad Tayyab ni. Contoh Sunan Abu Daud dia lafaz yang lain macam ni. Ibnu Majah pun ada. Abu Daud, lafaz Abu Daud ni. Baik. Dia kata ni, An Ibnu Dailami, daripada Ibnu Dailami. Ini masalah qadar An Ibnu Dailami, daripada Ibnu Dailami, qala, berkata Ibnu Dailami, ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku datang jumpa Ubay bin Ka'ab. Faqultu lahu, lalu aku kata pada dia. Aku kata pada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab terkenal sahabat Nabi SAW. Di antara guru Al-Quran ketika Nabi hidup. Nabi hidup dahulu, ada orang Nabi lantik sebagai guru-guru mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya Nabi saya mengajar, bahkan ada sahabat-sahabat. Antara yang dilantik adalah Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Al-Asy'ari,
Zaid bin Thabit. Itu antara guru-guru Al-Quran yang Nabi lantik menjadi guru ketika Nabi hidup lagi. Ni antara seorang dia, Ubay bin Ka'ab, terkenal. Dia banyak kisah-kisah berkenaan dengan pembetulan bacaan solat dengan Al-Quran. Contoh macam imam baca salah, kita duduk belakang nak tegur. Nabi dia ada. Mana Nabi terganggu, lepas tu Nabi tolak dari belakang lepas mayang tu, Nabi kata, engkau ada? Dia kata, ada Rasulullah. Engkau dengar aku baca tersilap tadi, tersangkut tadi? Dia kata, dengar Rasulullah. Kenapa kau tak tegur? Jadi para ulama ambil hukum bahawa memang kalau imam tersangkut, kalau tak boleh baca, kita kena tegur dia, betulkan, tolong dia. Bukan duduk diam je macam lantaklah aku khusyuk. Jangan kacau kan. Ini macam kadang-kadang satu minda yang salah. Menyangka khusyuk tadi dengan tak dengar langsung apa jadi sekeliling. Dan Nabi SAW dia peka dengan sekeliling. Hatta kalau anda kata tajuk pekanya Nabi SAW ni pasal bila ada sahabat Nabi yang solat kanan kemudian kiri, Nabi betulkan soft dia. Mana menunjukkan ada kepekaan kita dengan environment. Bukannya maksud dia kita khayal dengan pandang orang kiri kanan. Maksud dia apa benda yang kaitan dengan solat kita, pergerakan dia dibenarkan. Dan memang Nabi buat. So jadi Ubay bin Ka'ab ni terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang mengajar Quran. Berkata Ibnu Dailami, qala, beliau berkata, ataitu bin Ubay bin Ka'ab. Ataitu Ubay bin Ka'ab, aku datang menemui Ubay bin Ka'ab. Faqultu lahu, aku kata kepada dia. Faqultu lahu, aku kata kepada dia, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Telah datang terjadi pada diri aku ni, dalam diri aku ni, dalam perasaan aku ni, sesuatu daripada qadar. Mana ada rasa ni sikit lah. Saya pernah jumpa ada orang dia kata, tapi Ustaz, kalau sekarang kita Allah Ta'ala jadikan kita tentu ada syurga di neraka, yang kita nak sibuk berkenaan amal, kenapa? Ada timbul. Kadang-kadang zaman sekarang masih lagi ulangan tu berlaku. So sahabat Nabi, tabi'in ni tadi, dia belajar dengan sahabat. So dia minta sahabat Nabi terang kepada dia. Dia kata, fahadithni bisyai'in la'allallaha yudhibuhu min qalbi. Maka ceritakanlah kepadaku sesuatu, moga-moga Allah Ta'ala menghilangkan ia, rasa tadi, daripada hatiku, dengan sebab kau ceritakan. Qala, berkatalah, siapa? Ubay bin Ka'ab. Dia kata apa? Lau anna Allah azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi. Kalaulah Allah Ta'ala mengazab penduduk-penduduk langitnya dan penduduk bumi dia. Mana semua sekali Allah Ta'ala azab. Tak ada siapa tertinggal. Para anbiya pun kena. Azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Dia akan mengazab mereka dalam keadaan dia tidak zalim pun pada mereka. Mana Allah Ta'ala kalau dia azab semua sekali, dia tak akan zalim pun. Dia tak dikira zalim pun pada perbuatan dia mengazab semua makhluk-makhluknya. Macam sekarang ni lah, macam Adam AS kan, kita keluar dari syurga, Adam keluar dari syurga. Kan kepayahan duduk di dunia ni kan. Kita kata bila kita sekarang duduk kat dunia ni, kepayahan, kesusahan. Macam Musa pernah persoalan pada Adam. Dia kata, wahai Adam, engkau Allah Ta'ala jadikan dengan tangannya, engkau Allah Ta'ala berikan macam-macam pada engkau. Kenapa engkau buat dosa menyebabkan kami ni payah duduk kat dunia? Faham tak? Jadi konsep dia masa dia kita duduk kat dunia ni kan, kalau ikutkan kesalahan Adam, tapi kita pula kena tanggung. Tapi Allah Ta'ala tak pernah zalim. Pasal kedudukan tadi logik dan tepat. Kalau kita faham, kita belajar, baru kita tahu, oh Allah Ta'ala tak zalim langsung. Tapi kadang-kadang tak faham, mula salahkan orang ni, salahkan orang tu. Beramal tidak. Kan tak kejar syurga Allah Ta'ala, tapi sibuk salahkan orang ni. Orang ni lah sebabkan kita sesat. Orang ni lah menyebabkan sekian, pening kepala. Jadi Ubay bin Ka'ab kata, kalau Allah Ta'ala azab semua penduduk langit dia atau bumi dia, seluruh langit malaikat-malaikat di langit dan juga di bumi ni, yang manusia atau apa saja makhluk di muka bumi dia azab, dia akan azab mereka dalam keadaan dia tak zalim langsung pada mereka. Walau rahimahum, kalau dia merahmati mereka, belas kasihan pada mereka, kanat rahmatuhu khairan lahum, adalah rahmat mereka lebih baik untuk mereka. Rahmat Allah Ta'ala adalah lebih baik berbanding apa? Min a'malihim, berbanding amalan-amalan mereka. Maksudnya betul kita beramal, amalan kita adalah benda semua sekali Allah Ta'ala izinkan. Mana kita kata datang hadir kelas pengajian, kita kata malaikat doakan kita keampunan, kita dapat keampunan, tapi hasil daripada apa? Modal Allah Ta'ala bagi. So dari segi bagin tak boleh bagin, kita tak boleh nak berurus niaga, bertawar menawar dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berikan modal semua sekali pada kita. So apa nilai amalan kita? Tak ada nilai. Bahkan kalau dia belas kasihan pada kita, belas kasihan dia lagi baik daripada apa yang kita kerjakan. Kalau kita sepanjang malam dan sepanjang hidup kita, atau kita puasa selang sehari, khatam Quran tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan khatam Quran, alhamdulillah kan. Tapi still apa yang anda lakukan tadi apa? Kalau Allah Ta'ala belas kasihan pada anda, belas kasihan Allah Ta'ala tadi lebih baik berbanding dengan amalan yang anda buat. Tak ada siapa yang amal dia boleh melebihi rahmat Allah Ta'ala. Pasal rahmat Allah Ta'ala tadi, pasal dengan rahmat Allah Ta'ala kita beramal. Bukannya kita beramal dengan sebab apa? Kita punya effort sendiri, tak ada. Pasal Allah Ta'ala yang memberikan apa? Kemudahan dan juga jalan untuk kita beramal. Maka modal kita beramal tadi, kaki kita, mata kita, ilmu kita dan sebagainya, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So jangan kita rasa pelik sikit macam. Okey. Dia faham Walau anfaqta mithla Uhudin zahaba, dan kalau kau infakkan, kau sedekahkan
Misla Uhudin dhahaba, sebesar bukit Uhud ni, emas. Emas besar bukit Uhud. Uhud besar. Besar bukit Uhud tu, besar. So, jadi kalau kau infakkan sebesar bukit Uhud tu emas, dia kata, fi sabilillah, di mana? Di jalan Allah Ta'ala. Ma qabilahullahu minka, Allah Ta'ala takkan terima ia daripada engkau, hatta tu'mina bil qadari, sehingga kau beriman qadar. Beriman dengan qadar. Kau percaya dengan qadar. Wa ta'lama, dan kau tahu, mana selagi kau tak tahu ni, Allah Ta'ala tak terima. Wa ta'lama, dan kau tahu, annama asabaka, bahawa apa-apa yang timpa engkau, lam yakun liyukhti'uk, takkan terlepas daripada engkau. Mana anything kena, teraksident ke, kan, terlanggar ke, termakan ke, dan anything lah yang kita ni kan, yang disediakan dalam kehidupan kita, musibah-musibah yang berlaku tu, pusing mana pun kita akan kena. Ini sebab kenapa bila ada orang kata nak pakai tangkal dan sebagainya, dia syirik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah aturkan alam ni dengan ketentuan tadi. Dan kita manusia ni, dalam masalah qadar kan, ketentuan Allah Ta'ala tadi, anda tidak lagi kena dosa pahala dengan apa berlaku. Macam accident kan, tak ada apa lagi. Tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi apa? Feedback kita. Sabar, murajaah diri, tahu dah gatal buat laju tadi kenapa, kan? Dosa buat laju, kita murajaah diri kita, maka menjadilah musibah tadi sebagai penghapusan dosa dan menjadi ganjaran untuk kita. Tapi sebaliknya, jika berlaku musibah, tapi kita apa? Kita whining, kita mengeluh, kita rasa tak ni, kadang kita why me, kenapa aku? Okey. Di situ jadi apa? Azab. Jadi azab lah. Mana benda tu berlaku, tapi tak ada lagi dosa pahala. Masa kita kata macam kita lahir anak siapa, mana dosa pahala? Lahir anak Pak Imam je terus, kan? Ada deposit pahala 100,000. Mana siapa kata? Kan lahir anak perompak terus ada dosa 1 juta. Tak siapa kata. Tak ada siapa boleh meletakkan benda berkenaan. Kerana tajuk ketentuan apa berlaku besok dan sebagainya, tuan-tuan untung ke rugi besok, semua tadi tu Allah Ta'ala aturkan dah. Tapi yang akan dikira atas kita apa? Feedback kita. Apa tindakan anda, apa perasaan anda, balik pada dia ataupun tidak? Soalan kat situ akan timbul. Mana maksud dia, apa-apa menimpa kamu, takkan dia apa? Terlepas dari kamu. Ni Ubay kata pada Ibn Dailami. Dia kata, wa annama akhta'aka, dan apa-apa miss, tak kena engkau. Macam miss, satu saat terlepas, kan? Uish, nasib baik kan? Kita rasa nasib baik lah. Nasib baik. Okey, dia kata apa? Lam yakun li yusibuk, sebenarnya benda takkan kena engkau pun. Mana kau pusing mana pun takkan kena, dia kata. Dan dia kata apa? Walau mutta ala ghairi hadha, dan kalau engkau mati bukan di atas keadaan ini, mana percaya qadar dan tahu bahawa apa benda timpa engkau takkan terlepas dari engkau, dan apa terlepas dari engkau takkan menimpa engkau, dan kalau kau mati bukan di atas keadaan ini, la dakhaltal nar, engkau pasti masuk neraka. Ni kata-kata siapa? Kata-kata Ubay bin Ka'ab. Ibn Dailami, dia dengar kata-kata yang tadi, dia rasa tak puas hati sikit. So dia kata apa? Qala, dia kata, thumma ataitu Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian aku pun datang jumpa Abdullah ibn Mas'ud. Aku tanya dia, faqala mithla dhalika. Lalu dia cakap macam tu juga. The same as mana Ubay bin Ka'ab cerita. Kemudian tak puas hati lagi. Qala thumma ataitu Hudzaifah bin Yaman. Aku datang jumpa Hudzaifah bin Yaman pula. Faqala mithla dhalika, lalu Hudzaifah cakap macam tu juga. Thumma qala dhalika qala, mana Hudzaifah bin Yaman bercakap macam tu. Mana dia dapat 3 orang dah. Dia thumma ataitu Zaid bin Thabitin. Kemudian aku datang jumpa Zaid bin Thabit, fahaddatsani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Lalu dia cerita dia kepada aku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke part ni dia pun stop. Pasal telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, jadi kita kata ini konteks yang berlaku Mana walaupun seorang yang kata daripada Nabi, 3 orang cakap tak ada kaitan dengan Nabi. Mana siapa? Ibnu Dailami stop kat situ. Kalau dia kata ada orang kata, kita kena 10 orang kata benda yang sama, baru kita terima sebagai akidah. Maka Ibn Dailami ni, dekat sini, kisah ni tadi, dia tak ikutlah macam mana apa yang kita faham zaman sekarang. Ni zaman kita sekarang ni ada orang pelik. Dia kata tak ada hadis, kena hadis yang mutawatir, baru jadi akidah. Hadis yang ahad, hadis yang seorang sahabat saja, tak boleh pakai sebagai akidah. Ni, akidah ni. Berkenaan dengan qadar. Pasal kita kata kaitan dengan tajuk tadi, pasal ada di kalangan ahli tafsir, dia kata pelik sebab apa? Sebab Nuh alaihissalam doakan, dia kata apa? Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Ya Allah, jangan kau tambah kepada orang zalim ni kecuali apa? Makin sesat. So seolah macam dia minta, ya Allah tambahkanlah siapa yang zalim, tambah sesat. Tapi kena faham bahawa apa? Kesesatan tu berlaku dengan apa? Tindakan orang tu. Bukan taklah paksa. So jadi doa Nuh alaihissalam untuk apa? Kesan, hasil daripada apa? Perbuatan zalim orang berkenaan. Siapa yang mengikuti Allah Ta'ala, maka dia dapat benda tersebut. So konsep berkenaan perkara ni kena jaga betul-betul. Pasal saya tengok ada ramai di kalangan kita ni, bab ni dia gagal. Dia pasal dia tak boleh nak faham berkenaan dengan tajuk bagaimana Allah SWT berikan aturan kehidupan.
Kadang-kadang dia rasakan macam kalau dia kata apa, dia dah buat semua sekali kebaikan kan. Macam kita kata kita dah baca. Ni pernah dengar kita, betul hadis Nabi sahih. Nabi kata barang siapa baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un alim, Allah Taala jaga harta dia sekian. Tapi nak berlaku ke tidak kepada harta dia ke musibah? Boleh tak berlaku soalan? Boleh lah. Pasal kita meminta wajib, beramal yang sunnah wajib. Tapi apa? Allah Taala nak makbulkan hanya harus. Dia bukannya bapak tinggi kita. Bapak tinggi kau boleh minta lah barang. Abah nak barang sekian. Allah Taala dia nak bagi ke tidak, layak kita dapat tidak, itu hak dia. Pasal dia Tuhan, dia kan kita belajar dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat itu memberikan satu gambaran bahawa dia nak buat apa itu hak dia. Kita sebagai makhluk terima sahaja. Yang kita persoalkan mak cakap, Jadi konsep ini kita kata kalau bab ini pun tak lepas kan, nak untuk beramal, maka kita akan masalah gagal yang lain. Kita mungkin akan gagal untuk patuh dalam perintah Allah Taala yang lain, Itu bahaya. So jadi bila dia kata kat situ, dia kata ughriqu fa'udkhilu nara. Mereka itu kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka buat, maka mereka ditenggelamkan dan mereka dimasukkan dalam neraka. Ai nuqilu min tayaril bihar ila haratin nar. Itu mereka dipindahkan daripada gelombang lautan, tayar bukan tayar ni apa gelombang al-bihar lautan ila hararatil nar kepada kepanasan an-nar api. Kepanasan nar api Dan dikata ada yang kata api. Tadi kata api dekat ada apa, dia kata api dekat situ, dekat dalam lautan. Pasal kita sebenarnya dalam apa? Dalam Al-Quran Karim bila Allah Taala nyatakan apa? Wat-tur, demi tur, bukit tur, bukit yang berpokok itu di Sinai. Wa kitabim mastur, demi buku tulisan amal yang tertulis. Fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Bila dalam surah At-Tur tu ada sebut bahril masjur, para ulama nyatakan mesti benda tu dah ada. Ada para ulama kata ini adalah benda yang akan berlaku hari kiamat nanti, mana laut akan terbakar. Wal bahril masjur. Tapi ada sebagian para ulama kata tak, di benda tu sedang berlaku sekarang. Pasal Allah Taala bersumpah, contoh macam At-Tur, Bukit Sinai, itu dah ada tak? Ada dah. Kita mastud, buku amal yang tertulis, dah ada dah? Ada dah. Okey? Wal baitil ma'mur, tempat malaikat bertawaf, dah ada belum? Ada. Saqfil marfu', atap yang terangkat itu langit, yang menjadi atap kat atas kita ni, melindungi kita daripada sinaran yang berbahaya di langit, yang menyebabkan kita ni terhalang daripada apa? Bahan-bahan radioaktif, daripada apa? Bintang-bintang dan sebagainya. Ini atap. Nampak tembus tapi dia atap. Jadi kita kata secara tak langsung memang benda tu ada. Bila sampai pada ayat wal bahril masjur, demi laut yang apa? Terbakar. Benda ni sebenarnya tak diketahui oleh manusia melainkan setelah apa? Diorang berjaya hantar kapal selam sampai ke dasar lautan. Tengok lautan ni sebenarnya dia ada kawasan api. Mana sampai sekarang terbakar. Ni siapa yang pergi tengok apa Discovery Channel dan sebagainya, dia ada kawasan-kawasan ni panggil apa? Kan kita bumi kita ni, kita plate tektonik tahu. Kita ni tinggal dekat pentas Sunda. Luar pentas Sunda kita, kawasan keliling dekat Indonesia dan sebagainya, tepi tu api. Sampai sekarang tiap-tiap hari keluar api. Kadang-kadang api tu melepas sampai ke atas, kadang-kadang tak, duduk diam dan tu saja. Sebenarnya memang laut sedang dibakar, Allah Taala memang ceritakan benda sedang berlaku. Kalau dikatakan Allah Taala kata berkenaan hari akhirat pun tak menjadi masalah. The two meaning is actually kena. Cuma bila para ulama yang kata benda tu mengisyarat kepada tajuk ni, laut yang terbakar ni, daripada dasar lautan ni keluar api, membuat-buat sampai sekarang. Pasal diorang kata sebab Allah Taala sumpah dengan benda ni dah ada. Bukan benda akan. Pasal semua Allah Taala sebut tadi kan, Baitul Ma'mur dan sebagainya, mata tak nampak tapi benda tu ada. Sebenarnya dengan masalah Bahrul Masjud, mata tak nampak tapi sedang ada sekarang. So jadi ada yang kata bahawa tempat yang masukkan tadi adalah ni, lepas kaum Nuh AS ni ditarik ke kawasan berkenaan dan dibakar di situ. Wallahu ta'ala alam, tapi itu pendapat sebahagian para ulama saja. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tak dapati bila Allah Taala tarik mereka ke dalam neraka, dimasukkan dalam neraka, maka mereka tak dapati untuk diri mereka ni selain Allah Taala sebagai apa? Sebagai pembantu-pembantu. Tak ada pembantu selain Allah Taala. Dan dalam ayat ini semua lafaz yang digunakan adalah past tense. Tahu past tense? Maksud dia macam telah jadi. Dan maksud udkhilu tu telah masuk. Dan itu sebab kenapa yang tajuk telah masuk tadi ada separuh yang kata sampai ke api yang dalam dasar lautan tadi. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran Karim bila past tense digunakan untuk benda yang akan datang atau berkaitan akhirat dan sebagainya, ia menjadi kepastian. Maksud dia pasti akan jadi. Dia pasti akan jadi. Macam kita lah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, jika kamu bangun untuk mendirikan solat.
kamu telah kan, kumtum tu kan telah. Tapi kita yang pergi ambil wuduk sebelum pasal. Sebab pasti confirm nak wuduk, nak solat, maka buat dia ni, maksud dia. Maksud dia benda tu dah pasti akan dilakukan, maka buat ambillah wuduk. Mana basuhlah muka kamu, tangan kamu ke siku dan sebagainya. Surah Al-Maidah ke-6 tu. Mana lafaz dia past tense tau. Ataupun macam surah An-Nahl ayat yang ke-100. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran, maka isti'adzah kepada Allah Taala dengan daripada syaitan direjam. Kan idza qara'tal Qur'an, kamu itu past tense tau. Bukan present tense, bukan future. Bila kamu telah baca Quran. Kalau ada ikut mazhab Zahiri, lepas baca Quran baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. So apa nak tak nak ganggu gangguan syaitan dalam kita mengasimilasi menyerap pemahaman Quran tadi. Tak sebenarnya, tapi dari awal lagi. Dan Nabi SAW sendiri pun beramal dengan membacakan isti'azah sebelum daripada pembacaan. Faham Jadi kita kata past tense dalam Al-Quran Karim bukan maksud dia hanya telah. Tapi bahkan dimaksud dia kadang-kadang kena untuk pasti berlaku. Pasti akan terjadi. Baik. Dia kata, ai lam yakun lahum mu'in. Iaitu tidak ada untuk mereka ni sebarang pembantu, penolong. Wala mughith. Dan juga tidak ada orang-orang yang menyelamatkan. Wala mujir. Dan tidak ada orang-orang yang boleh melindungi. Yungkidhuhum, yang akan menyelamatkan mereka min azabillah, daripada azab Allah Ta'ala. Kaqaulihi Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surah Hud ayat 43. Qala, berkata Nuh AS pada anak dia, la asimal yaum, tiada pelindung pada hari ini, min amrillah, daripada urusan Allah Ta'ala, daripada hukuman Allah Ta'ala, azab Allah, illa marrahim, kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala berikan belas kasihan kepadanya. Siapa Allah Ta'ala berikan kasihan, maka dia akan diselamatkan. Maka kalau tidak, tidak. Dan orang kebetulan yang diberikan keselamatan adalah siapa bersama di atas kapal. Ni ketika Nuh berdialog dengan anak dia. Nampak anak dia terasing, dia panggil. Anak dia tak nak naik. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dan berkata Nuh, Tuhanku, Rabbi, Tuhanku, la tadhar, jangan kau biarkan 'alal ardi, di muka bumi ini, minal kafirin, di kalangan orang kafir ni, dayyara, walau satu rumah pun. Mana tak ada rumah pun yang akan ada orang kafir. Diminta Allah Ta'ala. Ai la tatruk ala wajil ardi minhum ahada. Itu jangan kau tinggalkan di atas muka bumi ini dari kalangan orang-orang kafir ni walau seorang pun. Wa hadhihi min siyaghi ta'kid nafi. Dan ini adalah daripada bentuk pelafazan kepastian dan juga nafi. Kan? La tazar alal ard. Jangan kau biarkan di atas muka bumi ini dari kalangan orang kafir walau satu rumah pun. Mana Nuh AS minta dengan sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala matikan semua sekali orang-orang kafir. Dan bahkan Allah Ta'ala berikan pemakbulan. Dan ini kita kata berlaku bila mana Allah Ta'ala tenggelamkan bumi ini. Dan problem sekarang ni timbul zaman kita sekarang ni, bila ada orang siapa-siapa buka buku Harun Yahya dan sebagainya kan. Dia actually benda ni kalau dari segi perbahasan ilmiah bolehlah kita buat di akademik. Tapi bila balik pada nas Al-Quran Karim, kena sami'na wa ta'ana, jangan kita lawan. Pasal timbul tajuk di kalangan manusia ni kerana silap calculation. Calculationnya lah, dia orang pergi buka Bible untuk menentukan tarikh-tarikh tertentu. Contoh tarikh Adam dengan kita berapa ribu tahun, Nuh dengan kita berapa ribu tahun. So bila balik pada calculation macam tu, dia orang tersilap. Dan apa tersilap dia? Dia orang tersilap sama peringkat di mana mereka menyatakan Nuh baru 4,000 tahun dengan kita. Faham tak? Kita dengan Adam baru 6,000 tahun. Nuh dengan kita baru sikit. Dia patah balik macam tu berdasar pada calculation. Dan memang umur orang zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman Isa AS, umur dia pendek macam kita. Tak jauh sangat. Tak ada sampai 200 tahun dan sebagainya. Sedangkan Nuh AS, generasi dia adalah generasi yang hidup panjang. Dan maka kita kena tahu bahawa Adam AS, saiz dia bukan saiz kita. Jadi kalau orang tanya, mana hilangnya jasad Adam AS? Kena besar kan? Okay. Dia ada satu peta. Tak tahu boleh play ke tidak. Kalau tak boleh play, tak usah tengok. Mana entah. Okay. Kalau ada, kalau boleh play. Saya lupa nak ni. Saya lupa nak download dia punya ni. Dia ni satu peta tau. Peta yang dibuat yang cuba dibayangkan so ijaz ilmi. Mana entah? Mana entah? Cek Ni Empire. Mana pula? Sekejap. Ke dekat sini? Clock. Bukan.
Dia ada diorang buat satu animasi berkenaan pergerakan kerak bumi. Mana pula aku letak benda tu? Ni, ya. Ni masalah ke ni? Tak nampak sesuatu ni. Bukan. Ni payah betul. Okey tak? Kalau boleh play lah. Harap boleh play. Tak boleh play. Okay, tak boleh play, tak boleh buat, tak boleh apa. Dia actually diorang ada ni tau. Dia kalau dia disebut sebagai plate tektonik, pergerakan plate tektonik. Dia actually macam ni. Kita kata ikutkan sebenar, bumi kita ni, kerak bumi kita sentiasa berjalan tau. Bergerak. Dan kita, pembuktian paling besar yang ditunjukkan oleh ahli geologi, bukan berdasar pada diorang punya assumption tau, sedang berlaku sekarang. Yang kita sekarang contoh macam apa kan Gunung Everest ni actually berlaku dengan sebab pelanggaran benua India tu dengan Himalaya. Dia naik macam tu, langgar, dan dia jadi macam tu, naik ke atas. Dan sampai sekarang Gunung Himalaya masih lagi bertambah ketinggian dia. Mana siapa naik hari ni banding 10 tahun lepas, dia lagi tinggi daripada 10 tahun lepas sebenarnya. Mana dia sentiasa naik berapa cm setiap tahun. Dan kita punya pergerakan pentas sunda kita pun masih lagi berjalan sampai sekarang. So pergerakan kerak bumi ni tadi, kalau kita patah balik dan sebagainya, sekarang macam Australia duduk kat sana, kan jadi kes orang di kalangan ahli biologi, dia kata apa, macam mana Nabi Nuh AS boleh bawa semua binatang atas kapal tu, kat sana tu tertinggal. Lepas tu binatang tu turun mana? Kalau dia kata bumi dah tenggelam, macam mana binatang tu lepak dekat sana? Ni kadang-kadang ada orang persoalkan. Dia kata macam kangaroo kan, kalau Nuh AS lepak dia punya kapal dekat kawasan tu, jadi yang sana tu apa jadi? Atau kat Amerika Syarikat apa jadi? Sebenarnya benua Amerika Syarikat dan sebagainya semuanya pernah bercantum dan pisah balik. Tu diagram tu saya tak boleh tunjukkan pasal video tak jalan. Macam mana? Kan? Kalau video tu jalan saya tunjukkan. Mana dia memang dia buatkan pergerakan. Dan bahkan ikut perkiraan mereka buat, paling dekat yang mana bumi ni cantum, mana Afrika, Amerika, Australia dan juga kita sini bercantum satu pentas adalah dalam lingkungan 201 juta tahun dahulu. 200, itu paling logik Nuh punya zaman ketika tu. Sebab di mana waktu tu kapal Nuh AS boleh bawa semua binatang, dan lepas dia mendarat, lepas tu binatang tu bersepah dan kerak bumi berjalan, so kita tak ada masalah. Mana kerak bumi kan berjalan sini, ini pergi sana, so tak ada masalah lah. Mana kita kata macam mana jadi benda berkenaan. Pasal sekarang masih bergerak. Kita pantai timur kita makin hilang dan pantai barat kita makin bertambah. Dia sekarang ni semenanjung tanah Melayu kita ni tengah jadi macam ni. Tengah sini tau. Tak tahu lah besok pergi dekat Hanyai ke, Allah Ta'ala alam. Terpanjang ke situ ke, tak tahu. Tapi sekarang tengah jalan. So kalau dia kata siapa tengok peta sekarang, peta dulu takkan sama. Sebab peta sekarang ni, ni dah makin hilang ni. Bertanya orang-orang dekat Terengganu, kat Rusila dan sebagainya. Kalau saya dia kata apa? Dulu atuk nenek dia duduk sini. Sebahagian mereka tanam kat sini, kubur. Faham tak? So sekarang dia kata contoh Adam AS ditanam satu tempat. Dan kerak bumi itu berjalan. So, tak jumpa lah. Itu je cerita dia. Bukan susah sangat nak faham. Pasal kita sekarang bumi kita tiap hari berjalan. Made every day. Dia bukan made yesterday dia. Tiap-tiap hari masih lagi diperbarui. Kerak bumi yang baru keluar dari tanah, dia tolak yang ni tolak, yang ni jalan, yang ni masuk. Dan bahkan kadang-kadang dia bertembung kan, kita tunjuk tajuk gunung hari tu. Dia kadang-kadang masuk dalam, yang ni masuk dalam, yang ni pula tambah baru. So jadi kita kata sentiasa bergerak. So kalau tak jumpa mayat-mayat para anbiya dan sebagainya yang besar-besar macam Adam AS punya zaman besar, tak jumpa, jangan pelik. Sebab kerak bumi kita sedang berputar dan berjalan. So di mana yang tanah baru, tanah lama dan sebagainya, kita tak tahu mana satu. So jangan kita buat assumption bahawa Nuh AS punya zaman macam jadi kes dalam Harun Yahya dan sebagainya, dibayangkan bahawa benda tu hanya berlaku dekat kawasan tertentu sahaja di kawasan Tigris Euphrates tu, dekat kawasan Iraq. Mana air naik di situ, mana semua siapa kat situ tenggelam. Dia kata. Pasal apa? Alasan dia kerana Mesir punya tamadun 2000 tahun lepas atau 4000 tahun lepas banding kita sekarang 4000 tahun lepas telah pun wujud. Dan juga pasal dia kata Nuh antara Isa dengan Nuh dalam 2000 tahun. So jadi kita dengan Adam Nuh dengan Adam dalam 2000 tahun dan kita dengan Isa 2000 tahun. So sekarang 6000 tahun kita dengan Adam. Ini kata-kata mereka. Ini orang-orang yang salah kira So jadi kita kata konsep dia sekarang ni, mana diorang cuba kira macam tu, dan dia kata apa? Kebetulan 4000 tahun dulu tamadun Cina dah ada. Tamadun Mesir dah ada. Kalau anda kata ada banjir besar tutup dunia, pasti diorang akan salin, kata diorang. Bahkan diorang pula tak kena pula benda berkenaan, kufur pula dengan Allah Ta'ala. So di sini tajuk dia.
So kita jangan terpedaya dengan tajuk yang macam ni. Bahkan ada orang kata nampak kapal tu berada dekat atas apa bukit apa, dekat mana? Dekat Turki lah, dekat sana lah. Semua tak boleh. Pasal gerak bumi kita dah bergerak. Bila Nuh AS umur seorang yang umur dia 900,000 tahun, agak-agak besar mana saiz badan? Takkan besar kita kot. Jadi konsep di pasal Adam AS, Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam hadis Bukhari Muslim Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala berkaitan Adam AS, Nabi kata Allah Ta'ala jadikan innallaha khalaqa Adam ala suratih. Allah Ta'ala ciptakan Adam di atas rupanya siap. Dia bukan baby, remaja, kanak-kanak, remaja, besar, dewasa, tak. Dia siap, complete as a whole. Satu badan yang cukup. Tuluhu, tinggi dia situ nadhira'a, 60 hasta. Zaman dia kalau dia kata dinosaur, dia sepak-sepak aje. Macam kita zaman kita kan anjing kan. Kita nampak kan anjing kan. Kalau anda kata ada dinosaur zaman Adam AS kan, yang makhluk-makhluk itu kan. Adam besar, pokok kelapa tinggi dia. Mana dan bahkan dia lebih tinggi berbanding dengan mana-mana binatang yang dikatakan dinosaur pada zaman berkenaan. Faham tak? So konsep dia kalau dia hidup pada waktu tersebut tak pelik. Mana dia sekeh-sekeh aje. Macam dia mana dinosaur tu macam anjing dia sepak aje. Kan? Jadi konsep kita kena faham betul-betul di sini bahawa apa-apa perkiraan yang cuba dibuat oleh orang bukan Islam, kata manusia daripada beruk lah, daripada sekian dan sebagainya, ataupun manusia dulu tak ada bahasa, ini bertentangan dengan Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala turunkan Adam AS daripada syurga dan keadaan apa? Alim. Dia turun daripada syurga tu mengetahui, bercakap, berdoa, berdialog, meminta dan sebagainya. Datang kita, bayangkan dalam buku sejarah apa? Ada bulu-bulu tu, kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau ada anak Adam yang terasing, terlupa bahasa dan sebagainya, itu lain cerita lah. Macam budak kan. Actually budak, anak-anak kita ni, dia bahasa dia hanya boleh bercakap kalau mak dia tunjuk. Katakan dia tersesat masuk hutan, agak-agak besar tu budak cakap apa? Dia takkan boleh bercakap bahasa melainkan apa yang dia dengar. Faham tak? Pasal sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah Ta'ala nyatakan apa? Wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, daripada ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Ni, kosong ni. Kita lahir daripada perut imak kita kosong macam ni. Dan itu sebab kenapa saya pernah bagi contoh, saya kata kalau orang tu lahir anak orang Arab, bagi tinggal dengan orang Melayu, dia besar cakap apa? Melayu. Anak orang Melayu bagi tinggal dengan orang Cina, besar cakap apa? Cakap Cina. Anak orang Cina letak dengan Mak Saleh, kan, orang Eropah dan sebagainya, besar cakap apa? Eropah. Dia akan cakap macam tu lah, bahasa island kan. What say you, dia kata. Dia cakap bunyi macam lanjut-lanjut je, kan. Benda-benda berkenaan berlaku bila ni, apa dia dengar. Kalau ni kata anak Adam yang ramai tadi, Adam dah berbahasa. Apa salah anak ada yang sesat tak tahu bahasa? Ada jalan-jalan orang kata jangan keluar, dia keluar juga. Kamu gayau-gayau kan. Sesat masuk hutan tak tahu tak ni. Betul beranak pinak, anak dia tak tahu nak cakap bahasa apa. So tak pelik. Kita faham macam tu lebih mudah daripada kita membayangkan bahawa Adam daripada beruk dan sebagainya, ataupun tak boleh cakap bahasa. Tuan-tuan di syurga tu, mana boleh? Faham tak? Dia manusia yang mulia, turun di syurga tadi, telah ada ilmu. Kan dia dimuliakan atas malaikat. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, berbicara, berdialog. Maksudnya dia makhluk yang berakal, bukan baru susun. Cuma masalah pemecahan bahasa dia sebab apa? Macam kita sekarang lah. Kalau anda kata atuk nenek kita sekarang kita panggil, suruh kita sembang kita sekarang ni, saya dia tak tahu. Kan datang, Mat, apa halu? Kan? Atuk kita pun tak faham apa halu, kan? Kan? Betul tak? Macam kita kata 1000 tahun dahulu, bahasa Inggeris pun tak sama macam sekarang. Betul tak? Tahu kan? Tak tahu. Ni semua angguk, ya tidak tak tahu. Ni pasal zaman dahulu dorang tak ada sistem makin berkembang. Zaman dahulu kita kata macam zaman Shakespeare mengarang dan sebagainya. Bahasa contoh macam kita kata apa you, tahu. Kan tahu, tai kan, dia tai. In Thai name, THY tu, in your name, in Thai name. Dia tak guna your name, dia guna Thai name. Kau cakap macam tu sekarang ni kita jumpa budak-budak tadika, what is Thai name? Dia kata macam, apa hal pakcik ni, gila ke? Kan? Walaupun dia benda tu betul, bahasa itu pada satu zaman dahulu digunakan. So konsep dia macam perkembangan budaya dan sebagainya, menghilangkan bahasa, menambah bahasa. Ataupun kalau ada seorang anak orang tu sesat masuk hutan, hilang bahasa, so tak pelik. So, tak ada kepelikan. Faham Jadi dalam tajuk ni kita kata bila Allah Ta'ala katakan Adam AS, Nuh AS berdoa minta supaya dimusnahkan atau tidak dikekalkan di muka bumi walau seorang pun orang kafir, seluruh dunia ni tenggelam. Bukannya macam dibayangkan oleh orang sekarang ni, dia kaji Nuh berapa ribu tahun. Saya kata berapa tahun lagi Nuh AS berjarak dengan kita? Dia kata sekian setahun. Siapa cakap? Soalan dia, siapa cakap?
Pasal di antara kita dengan Nuh AS tak tahu berapa generasi. Pasal Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa Adam wa Samuda, dan Ad dan Samud, wa qurunam baina dzalika katsira, dan generasi-generasi yang banyak selepas tu banyak lagi. Mana kita nampak kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kita nampak macam tu kan? Kan bila Allah Ta'ala sebut Adam, Idris, Nuh, Hud kan? Hud, Saleh ni itu terus Ibrahim. Pasal tak? Lepas tu Lut. Kita nampak dekat kan? Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa Adan wa Samud, Ad dan Samud, wa qurun, dan generasi-generasi yang ramai. Ba'da zalika, selepas itu kasir. Baina zalika, di antara itu banyak. So jadi bila generasi itu banyak, kita tahu berapa ramai sebenarnya. Macam Nabi Muhammad dengan datuk dia yang ke-20, Adnan. Adnan dengan Ismail pun tak tahu berapa. Adnan dengan Ismail tak tahu berapa, sampai Nabi kata kadzaban nasabun, telah berbohong para ahli-ahli nasab. Orang yang menghafal nasab keturunan ni telah menipu. Bila Nabi kata dia letakkan di antara Adnan sampai ke atas tu, dia pun kata kadzaban nasabun. Sampai Adnan turun bawah betul. Tapi sampai Ismail AS, daripada Adnan, datuk Nabi ke-20, sampai ke Ismail, Nabi kata pembohong. Nabi dustakan. Nabi kata tak percaya. So konsep dia sekarang ni kita tak tahu generasi atas. Lebih-lebih orang Melayu kita. Tanya nama paling tinggi 4. Dia kata Zul, okey, Zulkarnain, okey. Bin? Ya? Bin? Oh ya. Paling jauh 4 je. Paling jauh 4 je orang Melayu kita. Tapi kalau tanah Arab ada. Yang jauh sikit lah. Saya tengok kawan saya ada 20. Dia hafal. Tapi nama dia kadang-kadang bin Ali bin Muhammad. Bin Ali bin Muhammad bukan dikali Ali Muhammad, aku boleh hafal. Faham tak? Dia konsep nama tadi, cara mereka jaga keturunan kan dia sebut. Kadang-kadang kita jumpa kat mana atuk nenek kita. Macam Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat yang lain. Macam bila kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman dan sebagainya. Diorang bertemu dengan Rasulullah SAW, mungkin bukan pada Abdul Muttalib, bukan pada Bani Hashim, atas lagi. Pada Qusay, pada Qusay bin Kilab, atas lagi. Ya? Mana mereka bertemu dengan Rasulullah SAW pada Makhzum, dia tengok atas lagi. Tapi mereka semua Quraisy. Semua tadi anak keturunan daripada Ismail alaihissalam. Faham kan? Jadi konsep dia kena perhati betul. So pasal kita kata dalam pemahaman macam ni bahaya tau. Pasal kadang-kadang di zaman kita ni banyak orang berlakon cerdik. Dia kata, kita dengan Adam alaihissalam ni baru sekian tahun. Saya pernah jumpa pensyarah UIA. Sebut nama universiti, saya tak sebut nama. Dia pasal dia datang ke Yaman dulu. Dia jumpa dengan student kita di Yaman. Dia pergi datangkan dengan idea bahawa apa? Ada Adam selain Adam. Lepas tu dan dia kata tak mustahil bahawa bila Allah Ta'ala kata apa? Khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala ciptakan lalu perelokkan ciptaan. Perelok ciptaan tadi dia kata mungkin makan jutaan tahun dan mungkin melalui proses yang berlainan. Betul lah sekali tu kawan saya seorang bangun, dia kata minta maaf, Prof nak cakap kita ni ameba ikan biawak burung beruk orang itu ke? Dia angguk. Muslim cakap Arab fasih pasal dia sekolah Arab ni daripada dia kecil. Dia bersyarah kan? Dia bahagian fizik. Nanti orang cari pula. Jangan cari. Okey, tapi cerita dia ni jumpa dengan kami di Yaman dulu. Dia boleh timbulkan soalan, dia kata tajuk evolusi ni benar. Ada kebenarannya dia kata. Dan dia kata dia bimbang kalau sekiranya kita orang Islam tak kejar benda berkenaan, kita terlepas dan tertinggal dia kata. Kalau kita perhatikan balik ikut sejarah Ibn Hajar Asqalani dengan bangganya dia kata apa? Orang ramai kata kita daripada darah haid, dia lawan. Dan apa perbuatan dilawan dulu tahun 700 Hijrah dahulu kan? Dia isytiharkan betul jadi betul nyata dia punya ni. Mana tahun 1300 Masihi lebih kurang mana dia ketika dia bercakap tu, apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar Asqalani tu, dia dibuktikan betul pada tahun 1963 67 bila mikroskop mula pertama mula dicipta, baru orang tahu betul bukan daripada darah haid. Tapi sepanjang zaman tu semua orang ikut Aristotle. Macam Ibn Sina sendiri pun ikut Aristotle, percaya bahawa manusia daripada darah haid yang kita bincangkan hari tu kan. So konsep dia sekarang ni, jangan kita tak lari daripada akidah. Mana apa Allah Ta'ala nyatakan, ikut patuh. Sekarang tak jumpa, akan datang akan jumpa. Dan kita tak rugi apa-apa dengan perubahan yang berlaku. Jadi dalam dia profesor ni dia nak kita tukar minda. Kami di Yaman dahulu ada pengajian khas berkenaan dengan pembandingan sains dan Al-Quran. Yang Ijazul Ilmi kami belajar. Jadi kami ingatkan dia datang tu nak cerita berkenaan macam ni. Rupanya dia nak condemnkan kita orang. Dia nak kata korang ustaz ni kenapa tak suka berkenaan dengan sains dan sebagainya. Kami belajar. Dia ingatkan dia pergi tempat lain, dia bantai mungkin dapat kot. Sekali malam tu soal jawab dengan pelajar, sampai last sekali tak makan langsung. Dia minum air je sampai air botol 3 botol dia habis ni. Dah kita bukan tak nak hormat dia dengan pangkat profesor dia, tapi dengan kesilapan dia buat macam tu kan.
dia kata bahawa manusia ni boleh ada kebarangkalian. Mana khalaqa fasawwa, ciptakan lalu perelok ciptaan, mungkin Adam melalui proses tadi. Saya kata dengan dia sebab apa? Dia kata tengok, pasal dia kata Adam AS baru 6,000 tahun. Dan ada ditemui di Afrika, dia kata, tengkorak 5 juta tahun, dia kata. Lagi tua daripada Adam. Lalu saya kata dengan dia, sejak bila kita ambil tengkorak Adam letak sebelah, ukur siapa tua, siapa muda? Simple dia kata, macam tu kan? Katakan tak boleh faham. Dan bila Nabi SAW ceritakan bahawa Adam AS besar 60 hasta, dan Nabi kata apa? Dalam hadis Bukhari Muslim tu, dia kata, wala yazalul al-khalqu yatanaqasu hatta al-an. Mana berterusan penciptaan Allah Ta'ala kepada manusia ni mengecil-mengecil sampai sekarang, Nabi kata. Until zaman Nabi, Nabi kata. Jadi mana Adam AS 60 hasta diturun ke kecil. Daripada 60 hasta nak jadi 6 kaki. Agak-agak berapa tempoh? Sebulan. 6,000 tahun cukup? Tak cukup. So jadi kena fahamkan betul-betul. Bila ada orang cuba datangkan dengan doktrin salah ni, tolak. Pasal pegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Anda takkan gagal apa-apa. Takkan rugi apa-apa. Pegang terus. Kekal dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan satu masa nanti akan terbukti dan anda tak bimbang apa. Anda tak rugi apa. Kalau percaya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kan mungkin ada kebarangkalian kan dengan takwil yang salah dan sebagainya, di situ anda sedang membahayakan akidah anda. Tapi kalau dia kata anda tak ikut dorang, anda dengan Allah SWT, kenapa percaya juga Allah SWT firmankan, Nabi sabdakan? Tak apa, tak ada rugi apa-apa pun. Di sisi Allah Ta'ala anda selamat. Tapi anda kata anda lari macam tu masalah. Kerana Allah Ta'ala dia menjadikan alam, takkan dia tak tahu apa diciptakan. So, jadi bila dia ciptakan, dia bagi tahu, ikut saja. Jangan kita mula larilah, ini mungkin kebarangkalian. Memang dahsyatlah kita orang itu terdekat dengan ni. Sampai kan ada budak-budak tu letak satu perbandingan kan. Dia profesor. Kena bantai dengan budak-budak cakap macam ni, dialog dengan dia sampai last sekali dia tak cukup ni. Dia gitu kan. Saya budak-budak kata seperti doktor tu dengan pelajar Yaman. Mana buat bising-bising orang yang pandai tapi tak reti berhujah, kena bantai dengan budak-budak. Profesor tapi kena soal jawab dengan budak-budak macam tu je. Malu. Pasal dia percaya benda yang bodoh. Dia percaya benda yang bodoh. Mana Allah Ta'ala pun perbodohkan dia dengan sebab benda berkenaan. Pasal kita kena pegang syariat ini walau apa keadaan sekalipun. Jangan sekali-kali lari. Kita lari saja kita akan diperbodohkan. Diperbodohkan macam tu, saya simple kan. Tanya mana Quran Adam. Kan ini je betul. Siapa kata Adam 5,000 tahun? Dia kata apa? Bible, dalam Bible perkiraan. Sejak bila kita disuruh percaya Bible? Kalau pelajar dia tanya balik dia. Kan bila kita suruh percaya Bible. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata idza hadatsukum Bani Israil bi syai'in, bila Bani Israil cerita pada kamu suatu perkara, fala tusaddiqu wala tukadzibuh. Jangan kamu iakan, jangan kamu dustakan. Bimbang kamu percaya tapi dia adalah pendustaan. Bimbang kamu dustakan tapi dia adalah kebenaran. Mana kita tak boleh percaya. Mana dengar dia cerita lantakkan. Tapi atas kita tak perlu terikat dengan mereka. Dan bahkan perkiraan bahawa Adam baru 6,000 tahun dahulu bukannya dalam Bible pun. Ini ada seorang padri yang tinggal di Eropah tu, dia kira Adam dengan sekian, dia campur tolak bagi, lepas tu berapa generation yang berlahir lepas tu dia campur dia yang buat conclusion bahawa baru 6,000 tahun. Baru 6,000 tahun dia buat conclusion berkenaan. Bukannya benda terdatang daripada lafaz yang ada dalam Bible dengan direct, tak ada. Bahkan generasi yang ada dalam Bible tadi actually pendek je. Kan start daripada Yaqub AS, yang tu yang banyak dia. Yang lain-lain tu tak ada. Pasal diorang Bani Israel ni, mereka punya para anbiya ada yang kurang. Contoh macam kisah dalam Bible tak ada kisah Nabi Saleh dan tak ada kisah Nabi Hud. Walaupun dua Nabi ni tadi, tempat tinggal mereka nyata di semenanjung tanah Arab. Berdekatan dengan orang-orang orang-orang di Palestin. Tapi mereka tak ada ni dalam ni. Dua Nabi ni tak ada tersebut dalam kitab Taurat dan juga Injil. Keterangan lain Allah Ta'ala alam. Tapi kisah dia macam tu faham Baik. Dia kata apa? Wa hadhi min siyat ta'kid nafi. Qala Dhahhak, berkata Dhahhak, dayyara wahida. Mana walau satu rumah pun, mana satu saja, walau satu pun. Dayyar walau satu pun Wa qala Suddi, berkata Suddi, dayyar alladhi yaskunu dar. Mana dayyar ni orang yang mendiami rumah. Macam sawak, orang yang bawa kereta. Sa'ik kan? Dayyar orang yang mendiami rumah. Jangan biarkan mereka walau satu pun yang mendiami rumah. Mana hancur semua sekali. Ya Allah. Jadi dikata kat sini, fastajaballahu lahu. Allah Ta'ala istijabah, Allah Ta'ala makbulkan untuk Nuh AS. Dan inilah dikatakan doa-doa yang para anbiya habiskan, yang Nabi Muhammad tak habiskan doa ni. Semua para anbiya doa, diberikan satu doa, yang doa tadi akan diberi ke Allah Ta'ala walau apa keadaan sekalipun. Dan semua para anbiya dah habiskan doa mereka. Nabi kata, aku simpan doa aku untuk hari-hari kiamat nanti, untuk syafaat bagi umatku. Ini kita kata para anbiya yang lain semua habiskan. Ibrahim habiskan, semua habiskan dah doa mereka. Jadi kita kata macam sini, Nuh AS minta dan Allah Ta'ala berikan. Fa'ahlaka jami'a man ala wajhil ardi minal kafirin. Lalu Allah Ta'ala musnahkan
semua sesiapa yang berada di atas apa? Muka bumi ini dari kalangan orang kafir. Hatta sehingga kan waladi Nuh, sehingga kan apa? Siapa? Anak Nuh sendiri. Min li sulbihi, daripada keturunan dia sendiri, sulbi dia sendiri. Allazi atazala an abihi, yang dia menjauh, menyisihkan diri daripada bapa dia sendiri. Wa qala, dan Allah nyatakan dalam Al-Quran bila Nuh alaihi salam kan dia kata wana dan dia kata wana dan Nuh ibnahu, okey, dan menyeru Nuh pada anak dia, wa kana fi ma'zilin, dan ketika itu anak dia berada di kawasan yang terasing dengan ramai. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku, wala takum ma'al kafirin, yang kau bersama dengan orang kafir. Lepas tu anak dia kata apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia kata aku akan lari ke gunung yang akan mempertahankan aku daripada air. Lepas tu Nuh pun kata, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tak ada siapa yang akan dipertahankan daripada azab Allah Taala kecuali siapa yang dibelas kasihan Allah Taala. Wa hala bainahumal mauj, dan ketika mereka tengah bercakap tadi, tengah dialog lagi, datang ke depan mereka ni ombak. Wahala, menyekat di antara mereka berdua ni ombak. Wa kana min mughraqin, dan jadilah anak dia di kalangan orang-orang yang tenggelam. Dan ini actually kat sini yang kita kata permintaan seseorang mana para anbiya bila dia minta kan, contoh macam kisah Nuh alaihi salam, lepas ayat tersebut dia minta kepada Allah Taala, dia kata qala rabbi inna bani min ahli, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku daripada keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan janji kau adalah benar, wa anta arhamur engkau maha pengasih di kalangan maha penyayang di antara yang penyayang. Lepas tu Allah Taala kata pada Nuh alaihi salam, Allah Taala kata qala ya Nuh Allah Taala kata inni u'idzuka an tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Aku lindungi engkau daripada kau tanya pada aku benda kau tak ada ilmu mengenainya. Okay? Jadi Nuh AS lepas tu sedar balik, pada dia silap untuk meminta Allah Ta'ala benda tersebut, minta benda yang luar daripada mana Allah Ta'ala dah tentukan anak dia patut mati. Dan ini pengajaran sebenarnya dalam kisah Nuh AS tadi. Ni kita nampak kisah tu plain macam biasa, tapi sebenarnya ada pengajaran. Maksudnya iman bukan benda yang warisan. Ni banyak benda kita boleh belajar kat situ. Kita boleh belajar. Dan juga kekufuran orang-orang dalam keluarga para anbiya, kufur para anbiya ni, kalau keluarga dia kufur, dia tak aib. Tapi kalau berkenaan akhlak tak boleh. Macam contoh macam penzina ke, ada perangai yang tak senonoh dari masalah akhlak keturunan, itu terhindar daripada anbiya. Tapi untuk kufur anak beranak dia, tak ada siapa disalahkan. Faham Masalah akhlak tak boleh. Tapi masalah kufur, yes, akan berlaku. Dan kalau berlaku tak usah pelik. Tak usah pelik Zaman kita sekarang ni pun ada. Zaman di Yaman dahulu, saya ingat ada keluarga actually Said ni, zaman di mana selatan Yaman dahulu dikuasai oleh komunis, sosialis. Ada di kalangan Said ni jadi pemimpin pada parti sosialis. Bayangkan dia ikutkan dia Said lah, Al-Jufri lah, macam Al lah, bukan alkohol dengan al ni je kan, alkohol dengan almari bukan, mana dia ada al semua sekali dia pakai jadi dia orang memang ni, tapi nama tu adalah nama orang-orang yang parti sosialis. Seriously kan, sosialis. Mana di selatan Yaman tu pelik zaman dahulu yang Aden kan, pasal Aden ni actually kawasan di mana disinggahi oleh tentera British bila British lari keluar tinggalkan Yaman, dia tinggalkan kepada golongan yang belajar di Rusia dahulu. Orang-orang anak-anak Yaman, orang Yaman yang belajar ketenteraan di Rusia. Kan dia actually ketika itu kan tentera bersekutu kan termasuk Rusia. So sebahagian mereka lari ke Rusia. Belajar dan sebagainya. Balik-balik tu diorang bawa ada doktrin Rusia lah. Jadi Yaman ditinggal pada orang macam ni. Di selatan dahulu, di Aden dan sebagainya. So orang-orang macam ni memang pelik sikit lah. Sampai kan jadi kes, saya ingat dulu pada perang penyatuan tahun 96 dahulu. Ni kawan saya cerita. Dia kata masuk televisyen, dia kata. Orang kat selatan dia kata, mereka serang menyerang kami. Dia tuduh orang daripada utara serang diorang. Dia kata, serang kami, dia kata. Mereka serang kami ketika subuh, ketika tahiyat awal. Subuh dia tahiyat awal ke? Ini kelakar, tak semayang betul, dia kata tahiyat awal. Ketika tahiyat awal, dia serang kami. Kami dalam masjid kami diserang. Ketika kami tengah solat subuh tahiyat awal. Gila betul. Tak, benda biasa pasal, tapi diorang dapat bantuan daripada Rusia, sekat tembak ke utara. Sekat. Sampai kan jadi kes, banyaknya orang ketika tahun zaman berkenaan dalam 96 dahulu merasakan orang kata kebesaran kuasa Allah Taala. Sekat tu jatuh tak meletup. Dekat kawasan hospital tu meletup, jatuh tu 3-4 biji macam tu. Tak ada satu pun meletup. Dia senyap macam tu je. So dia tengok depan mata dia orang. Tu benda-benda menyebabkan dia orang ketika tu macam tahun 96
Dan 97 tu lepas dia tamat perang penyatuan, diorang tukar bila para ulama di Yaman kan gunakan pengaruh apa yang berlaku tu untuk tukar perlembagaan mereka daripada perlembagaan demokrasi dan sebagainya kepada atau republik kepada perlembagaan Islam, di mana dalam perlembagaan mereka sampai sekarang mana Quran dan Sunnah satu-satunya sumber legislatif dan juga perundangan di Yaman. Maka mereka laksanakan benda tersebut. Jadi para ulama diorang takut pada pemimpin itu nampak kesan daripada masalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka berhadapan dengan orang-orang yang daripada sosialis. So jadi benda ni antara tanda tapi macam saya kata lah, kisah tu balik kisah Nabi Nuh AS, anak dia kufur tak pelik. Ni Allah Taala saja jadikan kisah ni berlaku supaya kita belajar. Ni kehendak Allah, qadar Allah Taala. Mana anak dia degil itu memang Allah Taala bukan paksa, tapi memang anak tu memang tak nak percaya, tak nak ikut. Itu saja. Mana Nuh AS nampak laut dan air dah naik, anak dia boleh kata lagi, aku akan naik ke bukit yang akan pertahankan aku daripada air. Sedangkan bapak dia buat kapal tu, takkan tak boleh faham bahawa bapak dia buat kapal. Maksudnya prediction bapak dia, profesi yang bapak dia kata akan naik air tu, betul ke salah? Betul dah. Kapal dah terapung-apung dah ni. Kapal besar yang bapak dia buat hari tu ada kat daratan, orang gelak kan. Sekarang dah terapung. Mana profesi bapak dia betul tak? Betul. Tapi still dia boleh kata apa? Aku akan naik ke bukit. Maksudnya menunjukkan dia degil. Mana pusing mana keadaan sekalipun dia tak nak beriman. So jadi Allah Ta'ala berikan satu gambaran pada kita kat sini, bahawa masalah iman tadi bukanlah benda-benda yang boleh dipaksa. Mana kita boleh berdoa, minta Allah Ta'ala berikan iman dan sebagainya, tapi kita kena sentiasa berdoa saja. Nak mengubah benda berkenaan terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata orang tadi terbuka hati dia ikut, maka Allah Ta'ala akan berikan tambahan kepada iman tadi. Dan itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Lail. Allah Ta'ala nyatakan apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa-siapa yang beriman dan juga bertakwa. Man a'ta berikan harta, wattaqa dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan janji akhirat yang kita bincangkan hari tu. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk apa? Untuk yang mudah. Maksud dia kalau dia memberikan harta dia dan dia bertakwa, jaga dosa pahala dia, wasaddaqa, dia percaya dengan janji akhirat, maka Allah Ta'ala kata kami mudahkan dia untuk yang lebih mudah, untuk mudahkan dia untuk buat baik lagi. Buat baik macam hari ni kan subuh, kalau solat berjemaah, maka lepas tu hari kita kan happy dengan zuhur, kita nak pergi juga. Tapi kalau subuh tadi lewat, datang azan zuhur, kita kan nantilah, kejap lagi lah. Dia akan jadi program tau pada diri kita. Sekali kita tolak untuk kebaikan, maka Allah Ta'ala akan beri kebaikan yang tambahan. Sekali kita tolak untuk buat, tak nak buat benda kebaikan, so dia akan malas sampai besok pagi. Ni kena jaga bab ni. Pasal setiap kesalahan. Jadi kat sini maksud dia orang tu nakkan hidayah dan sebagainya, Allah Ta'ala buka jalan. Tapi kalau dia tak nak bergerak ke jalan berkenaan, bukan salah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan benda-benda ni, Allah Ta'ala sampaikan dah. Sebab kenapa kalau kita kata, ada orang tanya saya, dia kata orang bukan Islam, macam pernah jadi kes ada orang tanya saya, dia kata takkanlah Tuhan buat lawak, dia kata. Budak ni bukan Islam asalnya. Dia bukan Islam pun, dia mengaku Islam. Dulu dia kononnya dapat, dia bagi kad pada saya tahu kad pergi mana. Kad tu dia researcher. Dia researcher dekat UM. Bahagian perbandingan agama lah kononnya. Jadi dia minta saya bahan untuk perbandingan. Pasal dia sebut macam ni. Dia kata dia ketika datang tu dia kata macam ni. Dia kata dia dapati di antara kisah-kisah para nabi dalam Islam dan ataupun dalam ahli kitab ni, ada persamaan kisah dewa-dewa mereka, orang Hindu ni. So jadi dia kata kalau dia kata kita pakai aspek ni untuk tarik orang bukan Islam ni macam Hindu ni masuk Islam, mudah dia kata. Macam nak tunjuk pada dia, ini sebenarnya sambungan. Muhammad ni sambungan kepada apa yang mereka tengah sembah. Saya ketika duduk tu saya tak perasan, tapi saya nampak dia punya mulut dia agak lancang lah. Dia macam kata takkanlah Tuhan buat lawak, dia kata. 1 bilion kan India, 1 bilion. 1 bilion manusia lahir, dia kata. Tengok tak kenal Tuhan. Takkan Tuhan buat lawak, dia kata dengan saya. Dia katakan Tuhan buat lawak. Tapi cerita dia memang benda tu kita kata lahir keluarga mana dan sebagainya memang tak tentukan. Tapi anda diberikan akal. So saya bagi contoh yang berkenaan seorang akak tu, yang bapak dia Sami, bukan bapak dia orang jahil kan. Bapak dia Sami, buat patung, masuk nyawa dalam patung. Buat ni cara untuk hidupkan patung tu. Tapi anak yang lahir ni, yang kakak tu, dia boleh kata dengan bapak dia apa? Bapak buat Tuhan, bapak masukkan nyawa dalam Tuhan, bapak lagi baik dari Tuhan, kenapa bapak sembah Tuhan? Bapak dia kata jangan cakap lagi. Dia cakap macam tu je. Dan bahkan macam ada abang saya pun pernah cakap macam tu juga. Dia kata macam orang tu pergi naik atas kan, pergi kuil, dia bagi macam-macam buah lah kan, buah, kemudian bagi ni bagi tu pada patung tu. Sebenarnya bagi dia orang, dia kata macam tahu, kita bagi dia makan, nanti dia bagi kita makan. Kita bagi dia makan patung tu, nanti dia bagi kita makan. So abang saya kata dengan kawan dia kata apa? Nanti kan kau minta makan dengan dia tak boleh cari makan sendiri, apa pasal kau nak minta makan dengan dia? Lepas tu dia macam, betul lah, saya pun fikir. Dia pergi naik atas, jumpa dengan Sami tu,
Dia cerita dengan Sami tu gitu, Sami tu turun. Dia cakap dengan abang saya. Abang kata, balik aku tak nak sembang dengan kau, dia kata. Pasal Sami tu marah. Sebab apa? Sebab abang saya menyebabkan apa? Kucing kacir dalam kuil dia. Dia soal satu benda, betul lah. Simple soalan kan. Kau bagi dia makan pada dia. Sebab apa? Sebab supaya dia bagi makan pada kau. Kalau dia tak boleh makan sendiri, kenapa kau nak bagi makan pada dia? Macam dulu kita kata apa? Jin kan? Keluarkan jin daripada botol. Jin tu duduk dalam botol. Kita minta dia buat rumah untuk kita. Tak kepelik nama dia. Kan? Ni semua konsep-konsep kena faham balik. So, orang-orang yang diberikan hidayah Allah Ta'ala, hidayah tu terbuka. Dan Allah Ta'ala berikan hidayah tak kira siapa dia. Di mana dia berada. Dan penyesatan pun macam tu juga. Disesatkan orang berkenaan. Walau dia dalam rumah Pak Imam. Walau dia ni anak imam, anak mufti, dalam rumah mufti tu boleh masuk penyesatan di Allah Ta'ala. Cuma masalah nak ikut tak ikut atas dia. Pasal kita manusia ni dipersiap kepada kita ni masalah apa? Suasana Allah Ta'ala siapkan. Di environment, kawan siapa, ini siapa Allah Ta'ala siap untuk kita. Tapi untuk kita bergerak ke tidak, itu yang dosa pahala dia. Anda tak akan dicatatkan oleh malaikat dosa, atau dicatatkan pahala, atau ganjaran sebagainya, melainkan bila anda bergerak. Anda buat pilihan, jalan baik, jalan buruk, anda pilih jalan buruk. Kena. Jalan baik itu, pasal itu Allah tak paksa. Dan di hari akhirat nanti Allah tarik capability ni. Capability untuk bergerak di atas apa keinginan kita, ini Allah tarik. Yang kita cerita berkenaan kisah orang masuk syurga pada ini. Akhir sekali, ingat. Kisah orang masuk syurga lah sekali. Orang ni ditarik daripada dia keizinan untuk bergerak sendiri. Dia nak ada keinginan, dia tak boleh berjalan. Okey, mana dia nak ada keinginan, dia tak boleh bergerak. Di mana kita kata dalam hadis Bukhari Muslim, bila orang yang masuk neraka tu, lepas dah dibakar ikut kadar, dia mukmin, mungkin ada dalam hati dia sebesar zarah iman. Bila dikeluarkan daripada neraka, disiram dengan air kehidupan, kemudian diletakkan dia menghadap ke arah neraka, membelakangkan syurga. So dia akan, kat situ dia diam. Nabi kata dia diam. Masya Allah ayyaskuta. Dia diam tempoh yang panjang. Lepas tu dia kata, dia kata, ya Allah, pedih dah aku, terbakar dah kulit aku kena api neraka. Pedih kan? Pedih, dan juga sakit hidung aku, bau racun neraka. Pusingkanlah aku ke arah lain. Dia kata, pusingkanlah aku ke arah lain. Mana tak sanggup dah aku menghadap neraka. Lepas tu Allah kata, engkau akan minta benda lain tak kalau aku bagi benda ni? Dia kata, demi kebesaranmu ya Allah, takkan aku minta benda lain. Maka nak pusing badan ni pun kena apa? Tunggu Allah Ta'ala bagi. Dia pusing lah. Lepas dah pusing, nampak syurga. Allah Ta'ala biarkan. Allah Ta'ala memang nak masukkan dalam syurga. Tapi nak tunjukkan, dalam hadis ini ada pemberitahuan masalah ni. Tuan-tuan sekalian pegang marah ni kan. Ni Allah Ta'ala izinkan sekarang. Akhirat ni tak boleh. Ini benda ni kan. Ni tak boleh kita suka hati. Sekarang ya. Di sana tak boleh. Pasal Allah Ta'ala tarik daripada kita capability untuk laksanakan apa kita nak. Choices tu kita tak boleh buat. So dia tunggulah menghadap ke syurga. Tapi dari jarak jauh je. Membelakangkan neraka. Allah Ta'ala biarkan dia diam kat situ. Nabi kata, Masya Allah ayat sekutar, dia diamlah selama tempoh tertentu. Kemudian dia bercakap, ya Allah, dia kata, dekatkanlah aku ke syurga, aku nak tengok apa dalam dia. Allah Ta'ala kata, kau janji dah tadi. Tak nak minta benda lain. Apa tu? Dia kata, wailaka min Adam, ma'agdarak. Allah Ta'ala kata, celaka kau hai Adam, alangkah mungkirnya engkau. Dia kata, ya Allah, jangan kau jadikan, jangan lakukan ni. Dia minta, Allah Ta'ala bagi. Lepas tu dia buat, kau minta benda lain tak lepas ni. Demi kebesaranmu Allah Ta'ala takkan minta benda lain. Lepas tu dia pun Allah Ta'ala lekatkan dia syurga. Sampai depan syurga nampak macam-macam. Tengok macam-macam kan. Jadi in the end dia kata, dia diam lama. Dia berkata, last sekali baru dia cakap. Dia kata, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Kita banyak ruang kosong tu. Kan tumpang sebelah tu pun tak apa. Tak payah tempat rumah pun tak apa. Kan dapat tumpang tepi jalan pun tak apa. Kata. Jadi dia Allah kata, silakan kau ya anak Adam. Ma'agdarak. Kau janji tak nak minta apa. Lepas tu dia kata apa? Ya Allah, jangan kau jadikan aku sehina-hina makhlukmu. Maka Allah Ta'ala ketahui dan Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. So, dan Allah Ta'ala bagi dia. Bayangkan, impikan apa kau nak. Dia impikan sampai Allah Ta'ala bagi pada dia apa dia nak. Tapi lepas masuk syurga tu, maksud dia, di sana apa tau? The movement tu tak ada. Anda masuk syurga pun anda dapat. Selagi tak masuk syurga tu, anda tak boleh nak buat keinginan sendiri. Senyaplah, tunggulah Allah Ta'ala jalan, baru jalan. Macam orang keluar daripada kubur nanti, ada merangkak, ada jalan atas kaki, ada jalan atas muka dan sebagainya. Pasal dia tak boleh kawal diri dia sendiri. Mana ditarik oleh Allah Ta'ala daripada dia, kemampuan untuk mengawal kehendak dia. So dia akan berjalan ikut muka lah. Gesil dengan muka dan sebagainya. So anything yang kita fahamkan kat sini, mana qadar Allah Ta'ala berjalan kat atas kita, dan kita kena belajar untuk apa? Minta pada Allah Ta'ala, harap pada Allah Ta'ala. Dia buka jalan daripada kita di sini. Nak hidayah Allah Ta'ala buka, tapi asbab sila ambil. Nak hafal Quran boleh, tapi sila ambil asbab dia. Tahu? Bila saya sebut benda ni ada sengih-sengih. Sebab apa? Sebab bila saya kata, siapa nak hafal Quran? Semua angkat tangan. Lepas tu soalan, siapa dah buat effort nak hafal Quran? Effort. Di sini lah, anda lapar, di qadar sini. Qadar dia,
anda lapar tu qadar Allah Ta'ala, anda kenyang pun qadar Allah Ta'ala. Anda tak boleh duduk diam je, tak nak bergerak, pandang nasi, ya Allah aku lapar, tunggu nak kenyang sendiri. Ataupun dia faham dah, ikut dalam sains dia kata apa, di udara ini ada hidrogen, nitrogen, oksigen, kan? Hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, semua sekali ada kan, udara ni kan ada kan. Dia kata kalau ikutkan karbohidrat is actually hidrogen, oksigen, karbon. Tu air campur karbon lah. Kalau sudut, kemudian Allah Ta'ala jadikan, kalau dengan kuasa Allah Ta'ala boleh jadikan makanan daripada kita. Logik akal boleh tak? Logik akalnya Allah Ta'ala berkuasa jadikan benda berkenaan, tapi anda tetap kena ambil nasi. Dan janganlah kata kenyang dah, kenyang. Dah makan apa? Dah makan dah. Ni karbon dioksida, karbon dengan hidrogen, oksigen campur jadi gula tau, karbohidrat tu. Nah, sugar tu actually tu lah dia. Kalau ikutkan kat sini ni ada tak? Ada, sedut lah. Bagi kenyang perut. Tak kenyang-kenyang pun. Tapi kita kata tajuk sekarang ni, maksudnya anda kena ambil asbab. Ambil air, kan dahaga, ambil air. Mana lapar, qadar kenyang, tembungkan. Ambil benda berkenaan. Kenyang belum tentu. Faham? Makan mesti. Jangan kita tak nak makan, makanlah. Tapi adakah kenyang? Tidak, terpulang pada Allah Ta'ala. Pasal ada orang apa? Makan-makan kan nasi Arab 30 ringgit tu dia makan, seorang melantak. Tak kenyang lagi. Ada orang tu makan sikit je dah kenyang. Telus biji dah kenyang. Ada saya tengok orang makan nasi ciput je. Saya pandang kenyang ke? Kan? Kita macam orang makan kat hotel, macam bohong makan. Saya tahu kenapa. Dia tak tahu lagi orang itu kata kenyang kan. Banyak kos kan. Tapi copet-copet betul macam tu. Spotted ini, spotted gini kan. Bagi saya kenyang ke? Saya tanya soalan kan. Tapi yelah, kenyang atau tak kenyang tu ada qadar Allah Ta'ala. Tapi anda kena ambil asbab. So bagi orang yang nak hafal Quran tapi tak pernah buka Quran, so dia tak buka Quran, lepas tu dia hafal, dia nak jadi. Dia membaca doa, Allahummarhamni bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Quran, waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, jadikanlah ia kepada kami sebagai pimpinan, petunjuk dan juga rahmat. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina, ya Allah ingatkanlah kami apa yang kami lupa daripadanya. Kau tak pernah hafal, macam nak ingat? Ini masalah betul kadang-kadang. Seronok sangat, suka, bagus dapat doa tu, tapi ambil lah effort dia. Kan bergerak dahulu. Jangan awal-awal lagi lari. Tak dan masuk lagi dah lari. Kan macam tak dan lagi makan. Tak kenyang ni. Kan macam ni. Jangan makan ni. Tak kenyang. Makan, lapar. Makanlah. Banyak ni tak kenyang. Faham? Macam juga orang yang hafal Quran. Mulalah. Tak boleh. Kan? Maksudnya dia mendahului qadar. Faham tak? Dia mendahului qadar. Qadar tak tahu tu dia letak awal-awal lagi. So dia lari, tak jumpa dia dengan qadar sampai kepada matlamat dia. So salah sendiri lah. Malah Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk kita, pilihan untuk kita. Dan anda dihukum dengan apa? Choices yang anda buat. Anda lahir anak siapa, anda accident ke tidak dan sebagainya, tak ada dosa pahala kat situ. Anda accident, redha, datang pahala dia. Anda accident, menyampah, geram, tak puas hati dengan Allah Ta'ala, dosa dah, kena pahala lah kat atas diri anda. Faham? So kena musibah, kena apa sekalipun kat dunia ni, dapat kebaikan sebagainya, belum lagi jadi apa? Tanda anda disayangi, anda dibenci. Tapi bila anda punya reaksi tadi, baru timbul tajuk. Adakah anda jadi kasih Allah Ta'ala, atau anda menjadi orang yang Allah Ta'ala benci, dimurkai oleh Allah Ta'ala? Which one? Berdasar pilihan anda. Faham? So kita pilih, choices kita nak buat apa. Allah Ta'ala beri pada kita ruang di sini. Tapi kita hanya boleh buat dengan kadar kebenaran dia saja. Kebenaran yang Allah Ta'ala berikan. Bila kita dah buat kerja semua sekali, effort dah buat, tapi tak berhasil apa-apa, maka redha. Macam Nuh AS, dakwah sungguh-sungguh 90 tahun, effort dia buat semua sekali, asbab dia ambil, dakwah pagi, dakwah petang, siang, malam dan sebagainya, sorang-sorang, ramai-ramai, jerit-jerit suara, nyuruk, semua dia buat. Takutkan orang, bagi harap pada orang, semua sekali dia buat. Targhib dan tarhib dia buat semua sekali. Tapi in the end, Rabbi innahum asawni, wahai Tuhanku, kaum aku ni ingkari aku. Mereka tak nak ikut aku. Mereka berdahaka pada aku. So jadi konsep, faham masa qadar ni kena jaga. Jangan saya peringatkan ni pasal saya perhatikan benda macam ni kadang-kadang banyak orang gagal. Pasal nak jadi tahu bila kena musibah. Time tu macam mana dia pening kepala, macam mana nak fikir logik benda yang dia kena ni dengan apa yang dia buat. Kan dia doa dah, tapi kena juga. Apa hal kena? kan macam kadang orang kata takkan kena, kan mustahil kena. Dia ada orang dia kata dengan saya, dia kata kalau kita nak berzikir, kan kalimah Allah ni penuh daripada kepala sampai hujung kaki. Ni semua Allah dia kata. Dia mana dia
pakai aura kan, aura Allah Taala, dia aura, apa, lafaz Allah tu dia jadikan aura, aura tu dia ahli kepada seluruh badan. Dah semua ruang ni tak akan termasuk. Mana boleh kena musibah atau mana boleh setan masuk. Itu maksud dia effort dia buat sendiri tau. Jadi saya kata dengan dia, kan Nabi SAW kan kekasih Allah Taala. Luka Nabi SAW, lapar Nabi SAW, lapar. Kekasih Allah Taala lapar. Kekasih Allah Taala lapar. Kekasih Tuhan menjadikan alam ni lapar. Kelaparan berlaku pada dia. Patah gigi dia, luka kaki dia. Menunjukkan bahawa benda tu bukan tanda lagi. Faham tak? Ini kita kata belajar tentang qadar. Jangan kita salah faham. Macam bila Nabi kena sihir tu, adakah Nabi lupa nak baca Bismillahirrahmanirrahim? Lupa nak baca ke? Soalannya. Pasal kita ni, manusia ni akan diuji dan diberikan ujian Allah Ta'ala berterusan. Anda mukmin, anda Muslim, kan, anda akan diuji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tapis sampai akan bersih langsung. Dibuang semua kotoran tadi. Dengan cara apa? Ujian. Ni kadang-kadang nakkan Islam tak nak ujian. Kita nak peace, loving people dan sebagainya. Tak nak terlibat dengan apa-apa. Gila. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala nyatakan, ayat yang pertama, Allah Ta'ala nyatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah menyangka manusia mereka boleh berkata kami telah beriman dan mereka tak akan diuji? Soalan orang tanya, question mark. Adakah menyangka manusia? Ayat hasiban nas, adakah menyangka manusia an yutraku an yaqulu amanna, bahawa mereka boleh dibiarkan untuk berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, tapi mereka tak akan diuji? Ini ke soalan dia? Allah Taala kata disangka macam tu ke? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Taala dapat agar Allah Taala ketahui siapa orang-orang yang benar dan siapa orang yang berdusta. Cakap mulut semua orang boleh buat, tapi dari segi amali akan dizahirkan di situ. Faham Baik. Dia kata wa qauluhu, dan kata-kata apa Nuh alaihi salam Allah Taala nyatakan lepas tu, dia kata apa? Bila dia minta Allah Taala jadikan kaum ni tenggelam, innaka intadarhum yudillu ibadaka, sungguhnya engkau ya Allah, jika kau biarkan mereka, kau biarkan orang-orang ni yudillu ibadaka, mereka akan sesatkan hamba-hamba engkau. Ai innaka in abqaita minhum ahadan adallu ibadaka, itu maksud dia jika engkau ya Allah kekalkan di kalangan mereka ini seorang, maka mereka akan sesatkan semua hamba-hamba engkau. Ai alladzina takhluquhum ba'dahum, itu alladzina takhluquhum ba'dahum, itu orang-orang yang kau ciptakan mereka setelah orang-orang ni. Mana kau ciptakan lepas ni mendatang orang ni akan disesatkan oleh orang yang kau tinggalkan ya Allah. Maka jangan kau jadikan mereka kekal. Wala yalidu, dan mereka takkan lahirkan illa kecuali fajiran kafar, kecuali orang-orang yang jahat, lagi kafar, lagi engkar. Ai fajir, mana jahat, fil a'mal, dalam masalah amalan-amalan kehidupan dia. Kafir, kufur, engkar, al-qalb, hati dia. Mana orang tu akan lahirkan. Ini bukan maksud Nuh alaihi salam telik. Tapi dia tengok generasi, kan dia hidup 960 tahun. Depan mata dia nampak kumpulan berkenaan. Dia tahu itulah hasil yang akan berlaku. Wadzalika, dan itu adalah li khibratihi bihim. Kerana apa? Pengalaman. Khibrah ni pengalaman. Iaitu Nuh AS, bihim, terhadap mereka, dengan mereka. Wa mukthuhum, dan juga diamnya dia, Nuh AS, baina azhurihim, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaum dia. Alfasanatin, 1000 tahun, illa khamsina ama, kecuali 50 tahun. 90 tahun lah. 1000 tahun kurang 50. Dia tinggal dengan kaum dia. Maka apa dia kata dalam ni adalah pengalaman yang dia alami. Thumma qala, kemudian dia berkata, Nuh kata lagi, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah untukku. Wali walidayya, dan untuk dua ibu bapaku. Waliman dakhala baitiya mu'mina, dan bagi siapa yang masuk rumahku dalam keadaan beriman. Qala ad-Dhahak, berkata ad-Dhahak, yakni masjidi. Maksud itu adalah masjidku. Namun begitu, Ibnu Katsir berkata, wala mani'a min hamlil ayati ala zahiriha, dan tidak ada halangan untuk dibawakan ayat ini di atas zahirnya. Maksud dia rumah-rumah lah. Rumah dia, mungkin bukan masjid dia, rumah dia sendiri, ya. Kalau kata orang tu nak gantung depan rumah dia kan, Rabbighfirli walidayya kan, waliman dakhala baitiya mu'minan, boleh gantung, tak masalah. Tapi sebenarnya benda doa, bukan digantung. Ni ada orang suka gantung kan. Selain dia buat trend, tahu trend? Trend baru ni, ayat Quran ni, Nabi Nuh AS doa ni kita gantung kat rumah. Besok jual. Kalau sebut ni besok lusa ada orang nak buat pula. Yalah, walaupun sebenarnya doa tu bagus lah. Mana doa tu bagus. Kita kata bahkan kita kata kadang-kadang banyak orang kita zaman kita sekarang ni pergi ziarah rumah orang, dia tak tahu nak doa apa. Kan? Mana dia orang bagi kita makan, nak baca doa apa? Di sini Allah Taala Nabi SAW dah ajar doa untuk kalau kita pergi rumah orang bagi makan dan sebagainya, kita kata Allahumma barik lahum fi ahlihim. Waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkatilah mereka pada harta mereka,
dan kemudian ampunkanlah mereka dan maafkanlah mereka. Actually, rahmatilah mereka. Itu doa yang Nabi ajarkan. Mana ya Allah, berkatilah mereka pada harta mereka. Kan kita makan harta orang tu. Maka ya Allah berkatilah harta mereka ni pada harta mereka dan ampunkanlah mereka dan juga rahmatilah mereka. Ni yang doa Nabi ajar. Bila kita makan dekat rumah orang, buat macam tu. Ni makan melantah-lantah, alhamdulillah belah. Aduh, kita makan harta makanan orang tu, doa. Lepas tu Allahumma ya Allah, at'im man at'amana, beri makan pada orang yang beri makan pada kami, waski man saqana, dan berilah minum pada orang yang beri minum pada kami. Ni adab dia. Ini main-main melantak aje kan. Jom aku belanja engkau. Betul tu. Dia balik je tu. Tak boleh lah. Doakanlah doa. Mana zaman dahulu sebelum lagu Maher Zain yang apa barakallahu lakuma tu, tak ada siapa tahu. Pergi rumah orang kahwin nak buat apa lah. Sila pergi jumpa pengantin tu, cakap kan dia barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Mana doakan dia direct. Ni kena pergi kan, pergi mengumpat lah. Tak cantik pun pengantin tu, cantik anak aku lagi, dia kata. Macam-macam. Pandingan lah. Yang perempuan pun macam tu juga, pandang. Tengok suami orang tu lagi handsome tak ada suami aku, dia kata. Macam-macam, ngarut je. Kan, ni semua ngarut. Kan itu sebab kenapa yang Islam ni, kita kata sebenarnya kita datang ke rumah orang tersebut untuk doakan keberkatan bagi mereka. Bukannya datang untuk check out, kan, cun ke tak cun, kan, handsome tak handsome dan sebagainya. Apa makanan dia bagi, sedap tak sedap, ngumpat pula lepas tu. Ini ngarut semua. Tak tahu ada adab menziarahi rumah dan sebagainya. Tapi Nuh AS kat sini dia sebutlah, dia kata ya wahai Tuhanku, ampunkan untuk aku dan juga untuk dua ibu-bapa dan siapa-siapa yang masuk rumahku dalam keadaan beriman. Dan Ibnu Katsir berkata walamani amin hamlil ayati, alamak, dan tidak ada kehalangan untuk membawa ayat tadi di atas zahir dia. Okey. Ala zahiriha wa huwa, itu apa itu maksud dia apa? Annahu da'a likulli man dakhala manzilihi wa huwa mu'minun. Itu bahawa Nuh alaihi salam, annahu, bahawa dia da'a, berdoa, likulli, bagi setiap man, sesiapa yang dakhala manzilahu, masuk rumah dia, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. Mana siapa masuk dalam keadaan beriman, maka dapat doa yang Nuh alaihi salam lafazkan. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga untuk orang-orang lelaki beriman dan wanita-wanita yang beriman. Mana dia doa kat sini untuk semua orang beriman, lelaki dan wanita. Dan tadi dia khusus kepada siapa yang terlibat masuk rumah dia atau masjid dia, ikut dia kata dhahak. Tapi mungkin juga kita kata dan kemudian dia doa pula umum untuk yang dalam ini dan untuk siapa-siapa yang di luar daripada tempat dia, okey. Wadzalika, dan itu ya ummul ahya minhum wal amwat, dan itu merangkumi orang yang hidup dan orang yang mati kat sini. Bukan yang masuk rumah tu. Yang ini, kalau masuk rumah tu rabbighfirli wal man dakhala baiti mu'minan, bukan masuk roh orang lintas, tak ada. Yang belakang walil mu'minin minat, untuk lelaki-lelaki beriman dan wanita-wanita beriman. Kata sebut al-ahya minhum wal amwat pun tak apa. Macam disebut kat sini kan, Nabi Nuh AS doa tanpa sebut hidup dan mati, pasal dah merangkumi semua sekali. Merangkumi semua sekali. Dia sebut orang beriman, tak kira hidup atau mati. Umum macam tu. Walihada, dan kerana ini yustahabu mithla hadha du'a, dan kerana ini digalakkan doa seperti ini. Iktidaan, bagi mencontohi Nuh alaihissalam bin Nuh alaihissalam dengan Nuh alaihissalam. Bima jaa fil athar, dengan apa yang datang dalam athar. Dan wal adiyah masyurah, dan juga doa-doa yang disyariatkan. Masyru'ah dengan doa-doa yang disyariatkan. Mana digalakkan kita tiru doa-doa para anbiya macam ni. Tapi doa Nabi Sulaiman jangan buatlah pula. Tahu doa Nabi Sulaiman? Doa dia kata Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, kurniakan aku kerajaan tak harus dapat pada siapa-siapa sesudahku. Kau nak kerajaan Sulaiman. Ini ngarut. Jangan, yang itu jangan. Apa yang khas untuk para anbiya, biar dia doa aje. Tapi yang lain-lain, contoh macam doa ketika bertaubat. Bertaubat kepada Allah Ta'ala, ataupun minta keampunan Allah Ta'ala, doa bila masalah pakai doa Adam AS. Kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Amalkan doa tu. Dan ingat dalam masalah doa kena tahu makna. Saya ulang lagi. Dalam masalah doa kena tahu makna. Kalau dalam masalah ayat-ayat Quran atau tasbih-tasbih pujian pada Allah Ta'ala, tak tahu makna, tak ada hal. Memuji Allah Ta'ala dengan lafaz yang Nabi tunjukkan, tak perlu, tak tahu kenapa pun, baca je, tak ada masalah, pahala dapat. Bahkan kita kata macam Al-Quran Karim, kita baca Quran, tak tahu alif lam mim tu apa maksud dia, dan para sahabat pun tak tahu apa maksud dia, still diorang terus baca. So kita kalau tak faham apa dalam Quran, baca tak ada hal. Mempelajari, tahu makna lagi bagus. Tapi anda baca saja, pahala jalan. Tapi dalam bab doa, sila tahu doa anda apa. Pasal dalam tajuk doa ni, anda dimestikan berdoa dalam keadaan hati yang peka, tahu, bukannya hati yang lalai. Ni mulut kata Rabbana zalamna anfusana, dia tengok rumah orang, kan, lampu tak cantik, rumah aku cantik lagi, TV tak besar, TV rumah aku cantik besar lagi, dia benda tu habis.
Sebab lalai hati kita tadi, tak tahu apa meaning doa kita, masalah lah. Ni kadang-kadang kat masjid kadang seronok kan, bagus doa berjemaah tadi, maksud dia berdoa supaya semua doa tadi diaminkan, diangkat, moga-moga para malaikat mengaminkan, insya-Allah baguslah. Tetapi tak tahu imam tu baca apa kan. Imam tu minta, ada satu masjid tu saya sampai sekarang saya perhatikan, memang imam tadi doa Rabbighfirli wali walidayya kan, Rabbighfirli wali walidayya, orang belakang amin kan. Lepas tu ada orang kata, ustaz ini kan doa Quran, takkan nak tukar. Bila kita berdoa dengan doa-doa Al-Quran, kita kalau dah tajuk macam Nabi SAW ajar doa untuk mayat kan, Nabi doakan mayat Allah maghfir lahu warhamhu kan, betul? Datang kita tak tukar juga, datang mayat perempuan pun Allah maghfir lahu warhamhu kan. Mayat tu kata, weh aku perempuan lah kena Allah maghfir lahu warhamha lah. Mana ikut relate kepada, pasal bila doa itu doa derive from Al-Quran. Hadis Nabi SAW derive dibawa keluar daripada Quran dan hadis Nabi. Lafaz tadi berpadanan dengan apa yang kita lafazkan lah. Dan kita minta benda luar daripada tajuk dia. Kalau kena untuk macam tu, macam apa, ibu Maryam binti Imran, mak pada Isa AS, nenek Isa lah, nenek pada Isa AS, dia doa, dia kata apa, inni u'idzuha, aku perlindungkan dia, wa dzurriyyataha, dan juga zuriatnya, minasyaitanir, daripada syaitan dirjam. Datang kita dapat anak lelaki pun, inni u'idzuha wa dzurriyyataha, budak tu kata la ilaha illallah sesat dia nenek aku, dia kata kan. Mana boleh kan, kena faham betul-betul meaning doa, kena tahu. Jangan doa dengan keadaan hati yang lalai. Kalau payah macam tu tak tahu makna, lafaz bahasa Melayu, lafaz dan bahasa yang kita faham. Pasal Allah Ta'ala nakkan doa dari hati yang sedar. Dan bila hati kita minta, ya Allah aku sakit, ya Allah aku susah, lafazkan lebih baik daripada kita tak tahu baca apa. Macam saya terangkan dulu kan, ada orang dia pergi beramal, kononnya kalau buat lafaz jabari nanti selamat. Kereta rosak tepi jalan nanti orang tolong. Tapi rosak dekat highway memanglah orang tolong. Kan saya tanya dengan dia, rosak kat mana kak? Saya buat banyak kali ustaz, jadi dia kata. Benar, guru saya ajar kalau rosak kereta, dia kata sebut ya bari, nanti ada orang akan datang tolong, dia kata. Dan saya kata, akak rosak kereta kat mana? Dekat highway ustaz, dia kata. Akak rosak kat highway, akak duduk diam aja, nanti plus ronda datang, dia kata. Kan, ngarut betul. Kalau susah kan, ya Allah aku susah, tolonglah aku, lafazkan. Ini kadang-kadang bab doa ni, kadang-kadang orang kita banyak salah faham. Dan bahkan kita macam doa-doa para anbiya, macam doa Nabi kan, bila Nabi doakan orang untuk sembuh kan, dia kata apa? As'alullahal azim, bila Nabi nak doakan orang tu supaya sembuh kan, aku minta Allah Ta'ala yang maha agung, Rabbil arsyil azim, Tuhan arasy yang maha agung, an yashfiq, supaya sembuhkan kau. Aku minta Allah Ta'ala yang maha agung, Tuhan arasy yang agung, supaya sembuhkan kau. Actually lafaz tu complicated ke? Tak faham ke maksud dia? Faham kan? So simple, direct. Tak ada macam pusing sini tak ada. Directly meaning dia. Jadi kita kata dalam iktidak mengikuti doa-doa para anbiya macam ini, nyata kita doakan supaya siapa, ya Allah doa apa, ampunkanlah aku dan doa ibu bapaku dan siapa-siapa masuk rumahku di kalangan orang beriman. Dan orang lelaki beriman dan orang wanita yang beriman. Macam orang tu buat kenduri kan. Dia kata Rabbighfirli, ya Allah Tuhan ampunkanlah aku dan orang-orang yang apa dari dua bapaku dan siapa masuk rumahku dalam keadaan beriman. Dan untuk orang beriman lelaki dan orang beriman wanita, bagus doa tu diamalkan. Tapi kenalah bila time orang masuk rumah dia kan. Kalau dia kata ini kena occasion lah, macam Nuh AS dilafazkan berkenaan pada waktunya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wala tazidiz zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahkan ya Allah orang-orang zalim, orang menyekutukan dengan engkau ya Allah, membuat penyekutuan atau orang zalim ni, illa kecuali tabara, kebinasaan. Qala Suddi berkata, Suddi, tabara ay halak. Okey, halak, makna kebinasaan, kehancuran. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, illa khasara, kecuali kerugian. Jangan kau tambah ya Allah untuk orang yang zalim kecuali apa? Tambah rugi. Dan kena ingat lafaz zalim dalam Al-Quran Karim, kadang-kadang maksud zalim tu zalim, kadang-kadang maksud zalim tu dosa, kadang-kadang maksud zalim tu adalah syirik. Dan kalau dalam kisah Nuh AS ini, dia sedang mendoakan untuk orang yang apa? Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya dia doa kepada pemimpin yang zalim. Faham tak? Ni jangan nanti kan, wala taziz zalimin illa tawa, dia doa ketika mana? Marah dekat pemimpin, tak boleh. Mana doa ini dipakai oleh Nuh AS dalam masalah penyekutuan pada Allah Ta'ala. Mana doa kepada Allah Ta'ala supaya dimusnahkan ataupun diberi kehancuran kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berhadapan kaum yang menyekutukan Allah, bukan dengan pemerintah yang zalim, yang suka harampas satu orang sebagainya. Faham? So konteks doa dengan tempat betul-betul. Jangan kadang-kadang doa nanti kan diambil ayat ni dibaca ketika doa kunut, dibantai nak jatuhkan kerajaan. Salah Ni kena tahu mana duduk doa tadi, untuk siapa doa berkenaan. Jangan melampau dalam bab berdoa. Ai fid dunya wal akhirah, maksudnya binasakan mereka di mana? Di dunia juga di
akhirat. Inilah kata-kata Nuh AS kepada Allah Ta'ala dan doa dia. Dan Allah Ta'ala makbulkan doa tadi dan Allah Ta'ala jadikan sebagai pengajaran bagi kita. Semua bangsa dunia ni actually hantar Hindu pun dia ada kisah tentang Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh ni diorang tahu. Mereka semua kisah ni diketahui oleh semua umat. Nama tu mungkin bertukar-tukar, tapi semua tahu berkenaan dengan bumi telah ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala kerana kekufuran manusia atas doa daripada Nabi Nuh AS. Dan Nuh AS ada kapal, semua diketahui. Dan Nuh adalah pembuat kapal yang pertama. Kapal yang pertama dibuat oleh Nuh AS. Dan lepas tu siapa-siapa buat kapal, semua tiru apa yang Nuh buat. Jelas? Baik, kita berhenti kat sini insyaAllah. Ada soalan? Ya, saya. Terus? 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 Okey, dengar ni. Pertama sekali, doa, kalau siapa-siapa nak doa panjang-panjang dalam solat yang tidak berjemaah, silakan. Tapi solat berjemaah, bila imam bangun. Ni kadang-kadang ada poyo sorang-sorang. Imam dah bangun, dia duduk diam juga. Aku tengah khusyuk. Mana boleh? Pasal Nabi kata dalam hadis sahih, inna maju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbir, idza raka'a farka. Mana Nabi sebut bila dia buat apa saja ikut. Ni bantai dia seorang koyok khayal macam aku nak sekian. Kalau nak doa panjang doa sekian, semayang seorang. Semayang bangun seperti akhir malam. Tak nak pula dia tidur. Kan? Semayang fardu tu dia nak buat. Okey, satu, first. Secondly, bila doa-doa yang dibaca ketika sujud rukuk jangan baca doa ketika sujud. Doa tadi pendapat pertama para ulama kata mestilah doa daripada doa-doa daripada Al-Quran Karim saja atau daripada hadis Nabi SAW saja. Kalau boleh. Tapi ada juga para ulama katakan Nabi kata doa tu umum, maka umum. Anything siapa nak doa. Nak doa kata ya Allah kucing aku hilang ke, dapatkanlah balik, silakan, tak ada hal. Maksud dia apa nak doa silakan pasal dia terbuka. Dan itulah dua timing dua tempat di dalam solat tadi yang mana orang tu boleh lafazkan, saya kata ulangi, lafazkan kalimah selain daripada solat punya bacaan, iaitu ketika sujud dan juga ketika mana sebelum bagi salam, selepas tahiyat sebelum bagi salam. Dua tempat yang Nabi benarkan berdoa dan galakkan berdoa. Cuma doa tadi dipercanggahkan. Dan berkenaan doa yang diambil daripada Al-Quran Karim. Bila doa tu derive dari Al-Quran Karim, dia tidak dikatakan ayat Quran. Tidak diconsider sebagai ayat Quran, bahkan dikira sebagai doa. Disebut sebagai doa. Bahkan itu sebab kenapa dan para ulama bahaskan tajuk ni. Contoh macam doa naik kenderaan. Walaupun perempuan tu haid sekalipun, para ulama bersepakat bahawa doa tadi wanita yang haid baca. Tak ada masalah. Bahkan di-expandkan lagi fahaman ni, pendapat ini kepada tajuk ini zikir-zikir pagi dan petang. Ni kadang-kadang masalah orang wanita ni suka buat perangai bukan sini lah tempat lain. Yang tak senonoh. Bila time dia datang bulan, tak boleh nak solat, semua benda dia tinggalkan. Lepas tu dia jadi weng 3-4 hari tu kan. Selama apa? Dia jadi weng juga macam gitu kan. Mudi dan sebagainya. Setan cucuk macam-macam. Kan nampak benda macam tu, nangis. Kan? Tengok kucing mati pun nangis dan sebagainya. Kan tengok dah cerita tu, tengok cerita kartun. Kucing tu mati, kesiannya. Kan? Kadang-kadang benda ni mudi kan. Kena faham, anda manusia ni, jiwa dia kosong. Kalau dia tak isi dengan zikrullah, setan masuk. Itu sebab kena banyak jadi kes kat rumah sekolah-sekolah dan sebagainya. Budak-budak histeria, tanya-tanya semua datang bulan. Mana dia kosong. Satu, kadang-kadang perangai tak senonoh, dia saja buat jahat, dia tak nak pergi camping tu, dia saja buat macam tu supaya mak bapak dia ambil balik pun ada juga. Itu ada. Bahkan ada confession. Ada orang confess pada saya. Saya buat dulu benda tu ustaz, dia kata. Okay. Anyway, dalam tajuk ni, zikir harian seorang wanita kena ingat zikir harian, azkar harian anda laksanakan walaupun anda dalam haid. Walaupun benda tu datang daripada Al-Quran Karim sendiri pun dikira sebagai zikir harian, tak dikira sebagai bacaan Quran. Ini bukan dikira bacaan Quran, tapi dikira sebagai zikir pagi dan petang. Macam nak tidur baca apa dan sebagainya, itu bukan dikira sebagai membaca Al-Quran dari segi masalah larangan baca Quran tu kan. Tak masuk dalam tu. Ini kita kata hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri pun faham So konsep dia baca benda berkenaan. Jangan sampai kita kata ada hari di mana kita kosong dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang-orang yang zikir pagi petang ni, walaupun macam tadi kan sujud tadi tak menjadi masalah. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah kan baca, tak ada masalah. Tak ada dikira sebagai baca Quran. Baca Quran yang lain ada salah Cuma saya ingat dulu ada ustaz mengajar, saya ingat tahun 92, 93, 94 dulu. Ada ustaz saya ajar, dia kata nak terang hati baca surah An-Nur ayat 35. Salah, ayat tu bukan doa. Ayat tu adalah menerangkan tentang cahaya rahmat Allah Taala di muka bumi ini. Allah nurus samawati wal ard tu kan. Dia pergi bacakan kodenya untuk terang hati. Ini salah. So nak baca apa? Doa ke apa? Sebelum tidur, yes. Any zikir pagi petang atau zikir-zikir harian yang Nabi ajarkan suruh baca.
Jadi zikir. Dia bukan jadi bacaan Quran. Bahkan itu sebab kenapa, untuk apa? Jaga. Kalau tak jadi kan mudi pelik. Kepelik mudi tu kan. Kan ngarut-ngarut je kadang-kadang. Gaduh kadang-kadang tajuk apa tau? Tajuk apa? Cawan tak basuh. Cawan 3 atas meja tu gaduh. Sampai nak bercerai dah. Kenapa macam, yelah kalau suami tu jenis-jenis okey, dia lari bawah meja duk diam, tak apalah. Kalau dia kata suami tu lawan juga, siap. Ya, memang siap. Kan gelas ni tak basuh ni akan jadi tak apa ni, gaduh sampai nak cerai. Besok kalau tak suka, habis semua sekali keluar. Saya mula kenal dulu, bapak dia pakai apa semua sekali. Bapak dia tak pakai batu Melayu, bujang Melayu ketika nikah kita. Habis. Ini bahaya So tu sebab kenapa, pasal memang kita kata syaitan dalam sebagai Muslim. Kan Iblis tahu kita ni makhluk anak Adam ni, Adam tu sendiri makhluk tak boleh kawal diri. Pasal bila Adam dah siap dalam syurga, dalam keadaan badan dia macam tembikar keras, dia jentik. Bila jentik, dia dengar kan bunyi tang. Lepas tu dia kata apa? Dia kata ni pada malaikat, dia kata, ni kau bimbang, dia kata, inna rabbakumus samad, Tuhan kau orang padu. Makhluk ni makhluk innahu apa ajwaf. Ni makhluk ni kosong, longhong. Ada hulu. Kosong. Dia kata innahu khalqul la yatamalak, dia makhluk yang tak boleh kawal diri. So anytime kita kosongkan diri kita dari zikrullah, lelaki pun sama je. Okey, kosong dari zikrullah, maka dia akan masuk. So jadi jangan perkara ni jaga banyak orang salah faham. Sampai kan tinggal zikir harian dan sebagainya. Dah cuti, nak buat macam mana? Cuti kan. Cuti dia kata. Dia tinggalkan semua sekali. Zikir pagi petang pun tinggal. Tak boleh Ingat Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Ada soalan lain? Ya. Tadi on that apa ni pasal doa masa sujud tu. Kalau Ya. kita doa dalam hati bersunat cakap pasal Okey, berkenaan dengan doa dalam solat, adakah boleh bahasa Melayu? Kalau bahasa Arab tak boleh, bahasa Melayu pun tak boleh. Kalau bahasa Melayu tak boleh, bahasa Arab pun tak boleh. Saya ulang lagi Kalau doa ketika mana sujud atau sebelum bagi salam, kalau anda orang tu tahu bahasa Arab, boleh bahasa Arab, elok bahasa Arab. Kalau tak boleh bahasa Arab, maka dalam mazhab Syafi'i dibenarkan doa dengan bahasa Melayu. Bahasa apa yang bahasa dia faham. Lafaz. Kalau tak lafaz, macam nak orang nak dengar. Bukan orang nak dengar, maksud dia macam Nabi SAW sendiri pun doa berlafaz. Dia tak doa dalam hati. Kalau tak, macam mana para sahabat tahu doa Nabi? Kan Nabi diam-diam, macam mana para sahabat? Kan? Mana tanya? Dia dengar. Macam biasa kalau kita perhatikan doa-doa Nabi ketika sujud dan sebagainya, ketika para sahabat semayang, dia semayang sebelah Nabi, dia dengar Nabi baca apa. Dan orang hafal apa Nabi baca ketika lepas tahiyat dan sebagainya. Doa-doa tu Nabi sebut dan diorang hafal. So jadi bila Nabi kata doalah apa kamu nak, doa apa kamu nak. Kalau dia kata orang tu ada hajat keperluan, perlu dia tak boleh nak hafal bahasa Arab, lafazkan dalam bahasa Melayu pun tak punya masalah. Dan solat tak batal. Kalau batal bahasa Melayu, bahasa Arab batal. Kalau kalau orang kata bahasa Melayu mana boleh dalam sembahyang. Kita ulang sekali lagi, 2 tempat je, sujud dan sebelum bagi salam. 2 tempat tu dibenarkan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu tak boleh, bahasa Arab pun tak boleh. Sebab kata-kata dalam bahasa Arab ni bukan maksud dia ini kata-kata bahasa Arab dibolehkan dalam solat. Bahkan sahabat Nabi SAW yang Nabi tegur berkenaan tak boleh bercakap dan semayang ni, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dah di Bukhari Muslim kan. Dia ketika semayang, orang ramai dah tahu dah tak boleh bercakap. So dia semayang, Allahu Akbar, kawan dia sebelah mesin, Hacum, Alhamdulillah, dia pun Yarhamkallah. Tengah semayang tu kan. Lepas tu orang lain toleh kat dia. Orang ni toleh zaman tu toleh lagi kan. Macam tu kan. Orang yang toleh. Lepas tu dia kata, "Oi, apa hal?" Dia marah pula. "Wasakla ummah." Okay, dia bercakap lagi. Dia wording dia cakap tadi Arab. Dan lepas bila dia nampak, dia kata, "Aku nampak orang suruh aku diam, aku pun diam." Lepas solat dia kata, "Aku tak jumpa orang guru sebaik Nabi." Dan kita macam, siapa buat tadi kan? Nabi tak. Nabi kata, Nabi bangun, Nabi kata, sesungguhnya solat ini innamahiyya, inna hadhihi salawat innamahiyya, ia hanyalah takbir, tasbih, qiraah. Solat ini ia hanyalah takbir, tasbih, qiraah. La yasluhu fihi, tak boleh ada dalamnya syai'un, sesuatu pun min kalamil bashar, daripada kata-kata manusia. This wording ni yang menyebabkan bila kata-kata manusia tak boleh, perkataan manusia pun tak boleh. Itu yang jadi kes 3 langkah batal tu. Walaupun sebenarnya kan Nabi SAW buang kahak, dia tak kira. Ni ada orang kata, bergerak tengok, batal. Gerak sikit-sikit, garu pun. Kan? Bukan, garu lah. Tak ada masalah, garu lah. Tapi janganlah macam sampai macam batalnya. Buat macam tu, buat tak boleh lah. Dia sampai hilang hai'ah solat tadi, tak boleh lah. Tapi erti kata lain, pergerakan tadi dibenar. Mana yang benar, macam dokong anak, pergerakan betulkan soft dan sebagainya, tarik orang soft kita tak rapat dan sebagainya, benda tu dibenarkan dalam Islam, dan Nabi buat sendiri, buang kahak. So any movement yang dibenarkan dalam solat, buat, tak ada masalah. So jadi cuma begitu nama kita yang tajuk kita tadi kan. Lafaz kalau bahasa Melayu tak boleh, bahasa Arab pun tak boleh. Sebab sahabat Nabi tadi, Yarhamkallah, bahasa apa? Bahasa Arab. So Nabi tegur, kata tak boleh ada kata-kata manusia, yang mana? Kan? Yang dilafazkan tadi.
Tapi Nabi benarkan ketika sujud, doalah. Tapi kena ingat satu benda. Solat ini, kalau boleh, dalam solat, kalau boleh mintalah benda-benda akhirat. Lepas solat, mintalah benda dunia. Pasal Nabi SAW, walaupun Nabi benarkan untuk orang ramai, doa apa dia nak, Nabi kata doalah apa dia nak. Tapi Nabi sendiri bila sujud dan rukuk, ada sujud ataupun sujud atau sebelum tahiyat, doa Nabi adalah Rabbighfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, kan? Rabbighfirli. Dan juga sebelum tahiyat, sebelum bagi salam, Nabi baca Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nabi minta ampun. Mana nak apa hajat minta lepas tu, better. Macam kita kata solat istikharah kan. Doa yang Nabi ajar tu lepas solat. Nabi tak suruh baca dalam tu. Nabi suruh baca lepas solat. So baca lepas solat. So kalau boleh solat tu lillah. Lepas tu isilah apa kita nak. Solat tu hanya completely kepada Allah Ta'ala. No such thing about orang kata kaitkan dengan tajuk hajat kita dan sebagainya. Hanya sebagai adab aku, ya Allah, nak berdoa pada engkau. Ini aku buat kerana engkau, ya Allah. Bukan kerana hajat aku. Kalau kau tak ada hajat pun, aku tetapkan solat kerana engkau. Maksudnya macam tu sekali. Lepas solat, minta apa kita nak. It's better daripada kita campurkan sama sekali timbul tajuk. Bila orang kata dengan saya, bila saya kata matlamat ibadat 3 je. Matlamat ibadat 3. Itu hapus dosa, ketakwaan dan juga dapat cinta Allah Ta'ala. Ada orang angkat tangan, dia kata, habis tu solat hajat Ustaz. Kan kita buat kerana hajat. Saya kata solat hajat hadis tak sahih. Kalau sahih sekalipun, doa tu hanya lepas mayang. After solat. Yang dalam Sunan Tirmizi dan juga Ibnu Majah, yang datang lafaz hadis tentang solat hajat ni, lepas mayang yang Nabi ajar doa dia, bukan dalam semayang. So dalam semayang tadi, sebaik-baiknya mintalah benda yang kekal. Itu untuk akhirat. Lepas semayang, mintalah apa benda kita nak. Boleh? Jelas Okay, berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.